Dia kata ni penegak agama, dia bukan ustaz pun. Harap ceramah pakai kod ketayak. Itu semua nak berlakon semua. Saya DM, PM dekat dia. Dia kata, saudara, jangan kerana bencimu kepada seorang atas satu perbuatan dia, menyebabkan kamu benci keseluruhan dia. Dia banyak telah menyedarkan manusia. Orang gangster, kaki tatu, jahat, penzina, pergi umrah dengan dia. Saya cabar saudara saya boleh buat. Saya pun tak mampu buat. Nak cerita, nak bagi tahu pada kita. Dia benci sungguh. Yang terbaru kata, dulu aku cari 3 orang ni. Sekarang aku dah tak minat dah 3 orang tu. Nampak tak? Dia kempen dalam TikTok dah, dia kempen dalam Facebook, dah poster muka kami. Dia bukan pasal apa, sebab Ustaz Alan ni ramai musuh dia. Dia orang berniaga. Dia orang influencer, orang pengaruh. Benda macam tu. Dengki berdengki, benci membenci, hasad menghasad. Tolong jangan buat macam itu. Kita Bersangka dapat baik. sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, alhamdulillah kita pada malam ini dapat berada dalam majlis ini. Ustaz Abdullah Khairi datang daripada Pulau Pinang. Ustaz Haslin Bollywood pun sampai daripada Pulau Pinang. Saya juga baru sampai daripada Pulau Pinang tapi pagi tadi. Sampai-sampai tu terus masuk UKM, ada mesyuarat, sampailah petang tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dapat bersama dengan tuan-tuan dan dapat kita sama-sama saling ingat memperingati. Ada anak-anak muda, ada YB kita pun datang juga. Alhamdulillah, terima kasih YB. Dan juga kepada semua anak-anak muda, ahli jawatankuasa, jemaah-jemaah surau masjid yang berada di sekitar ini, insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan satu topik yang saya rasa sangat baik untuk kita fahami. Dan kita masih lagi berkisar tentang kemerdekaan. Hidup dalam negara yang merdeka ini sudah pasti macam sekarang lah tuan-tuan dan puan. Kita dapat semayang berjemaah. Saya ingat kawan-kawan saya cerita masa berada dekat Syria. Syria, tuan-tuan dan puan, sekarang dah tak macam dulu. Masa zaman saya belajar dekat sana, zaman Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri belajar dekat sana, masa tu tuan-tuan, alhamdulillah, tiap-tiap malam Maghrib Isyak penuh dengan kuliah. Kuliah disampaikan oleh ulama-ulama besar dunia. Dr. Wahbah Zuhaili, Mustafa Khin, Mustafa Al-Bugha dan ramai lagi. Tapi sekarang tuan-tuan dah tidak macam dulu dah. Apabila negara yang merdeka itu daripada penjajah dulunya Perancis. Dijajah oleh Perancis. Tetapi alhamdulillah mereka berjaya kembali kepada kebebasan oleh Perancis. Namun disebabkan kita orang Islam tak nampak erti kemerdekaan yang sebenar, maka mereka bergaduh sesama sendiri. Bila bergaduh sama sendiri, tuan-tuan tengok sampai hari ini tidak ada satu pun yang memberi keuntungan pada orang Islam. Syria hancur terus. Yang ada hari ini, yang ada hanya Damsyik. Damsyik ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, tak ada apa. Macam tuan-tuan pergi bandar, tak ada apa. Tapi kalau tuan-tuan ingat, zaman dulu, semua tu tuan-tuan boleh lalu. Tuan-tuan boleh tengok tempat-tempat sejarah. Antaranya Salahuddin Ayyubi. Antaranya tuan-tuan boleh tengok kubur-kubur para sahabat. Itu paling penting sebab kita dapat tengok ini peninggalan sahabat. Kubur sahabat. Kita tahu, oh ini tempat kubur Bilal bin Rabah. Oh ini kubur Maqam ataupun kubur Khalid ibn Walid. Tapi tuan-tuan, sekarang semua tempat-tempat itu dah hancur. Dibom oleh mereka sendiri. Yang lebih sedih lagi, ni berlaku kepada sahabat saya, rumah dia, apabila ni dia cerita dalam WhatsApp, kawan-kawan baik, meninggal. Namanya Syekh Bassam. Dia mengajar kami fiqh mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tahu, masa dia duduk dekat dalam rumah, diserbu oleh tentera Syria, Bashar.
Tentera Syria ni tuan-tuan, dia ambil. Dia masuk dalam rumah tu, dia bunuh bapa. Maaf, dia bunuh ibu yang tua. Dia ikat bapa, dia ikat abang-abang, adik-adik ni yang lelaki dia ikat semua kat tiang, yang perempuan dia rogoh ramai-ramai. Tuan-tuan bayangkan, ni Syria mana pernah berlaku macam ni? Disebabkan sudah tidak ada kekuatan, jadi macam ni. Lepas semua mereka dia kejarkan, yang perempuan, barulah dia bunuh bapa dan ada abang-abang atau adik-beradik lelaki. Yang lebih sedih lagi, bila berlaku kematian, dia ada majlis ta'ziah. Dia akan buka ayat Quran, sebelum ke bumi, orang semua kat luar macam ni lah, kat luar rumah. Macam ni lah duduk. Semua akan dengar ayat Quran dan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga. Tuan-tuan tahu ni orang kampung tau, orang taman yang tengah duduk dalam bawah kemah apa semua ni. Tengah-tengah tunggu bagi takziah tu, tiba-tiba datang tentera Bashar, tembak semua sekali mati. Tuan-tuan, inilah sebuah negara apabila sudah hilang keamanan. Itu sebabnya, pada malam ini kita nak lihat apa perlu kita faham tentang kemerdekaan yang sebenar. Walaupun dah berlalu, tetapi jiwa tu kita kena ubah. Jadi saya nak terus kepada Ustaz Abdullah Khairi agar kita dapat sama-sama memahami yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang perlu kita bawa dalam negara kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, Tuan Moderator, Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Ustaz Muhammad Izhar Arif. Panjang gelaran dia. Dan dia di antara Profesor DNA Babi. Jadi ini ialah Doktor Babi. Dan saya kasih sahabat saya, Ustaz Aslim Bahrim, Ustaz Bollywood, yang dikasihi juga, Alhamdulillah, pengurusi Surau Al-Ikhlas. Ahli Jawatan Kuasa, YB kita, Alhamdulillah, tahniah. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Kita tengok kat sini, rupanya kat sini ramai lagi, tak nampak. Sini pun ramai lagi. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Dengar kata doktor bagi tahu tadi, pertama kali dia orang buat kat luar ni. Lalu dalam masjid. Kerana sambutan ramai dah, Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau buat di dalam mungkin tak muat rasa, memang kecil lah. Surau ni kena upgrade dah ni. Kan? Surau ni buat Jumaat tak? Tak apa masjid. Jadi Alhamdulillah kami dapat bersama tuan-tuan pada malam ni. Semalam sebelum tu saya di Mahang dengan Ustaz Aslin. Selepas tu 30 hari bulan di Madat Sungai Petani, kami 3 orang. Semalam habis program pukul 12. Kemudian bersembang sampai pukul 3.30. Lepas tu pula pagi saya jadi Grab tuan-tuan, hantar ni Dr. Babi ni. Geram lah tuan-tuan. Pukul 5.30 kena bangun dah. Dah lah kita tidur tak cukup. Kan? Kurang-kurangnya saya boleh maki. Lepas tu bawa kereta pukul 11. Tak tidur lagi ni. Sampai hari ni, malam ni. Letih lah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dengar forum kami, tuan-tuan tidur, memang tuan-tuan kurang ajar betul lah. Kami tak cukup tidur ni tuan-tuan. Ni Ustaz Datuk ni. Sampai tadi duk menganga, duk menguap. Menguap. Saya kata Datuk, dia sampai tadi di KLIA terus pergi pejabat. Ada mesyuarat pula. Baju yang sama tuan-tuan. Tak tempat nak basuh. Ni baju semalam kan? Spender pun semalam lah. Sebab tu baru masam tuan-tuan. Lawa-lawa tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kita dijajah pada tahun 1511 oleh Portugis. Kita 4 kali tuan-tuan dijajah oleh penjajah. Kemudian Portugis nak tawan hanya jatuh apa? Kota Melaka aja. Tak jatuh tuan-tuan tanah Melayu kerana orang Melayu mempertahankan bumi tanah Melayu yang hebat ini.
mereka berpindah pergi ke Johor, pergi ke ke Negeri Sembilan, membina satu kekuatan. Akhirnya serang balik, menyebabkan ramai yang terbunuh. Portugis tak boleh jajah, tuan-tuan, tanah Melayu. Hanya Kota Melaka aja. Akhirnya apa yang berlaku, diserahkan pada 1624 kepada Belanda. Belanda serang, tak boleh juga. Akhirnya tuan-tuan, 1824 serah kepada Inggeris. Berlakulah penjajahan Pangkor 1874. Kemudian tuan-tuan, tak habis lagi Inggeris jajah kita. Berlaku lagi penjajahan yang keempat pada tahun 8 Disember 1941 oleh tentera Jepun. Tahun 1945 mengaku kalah bila Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh US. Kita dijajah tuan-tuan hampir dekat 500 tahun. 500 tahun tanah Melayu dijajah ataupun disebut Melaya lah. Orang Islam kita hebat. Bukan kerana bangsa Melayu. Kerana agama kita. Mereka bukan saja mempertahankan tanah Melayu ini, tapi mempertahankan agama ini. Kerana penjajah membawa akan ideologi agama mereka masing-masing. Matinya tuan-tuan, orang-orang Melayu kita yang terbunuh ketika berlaku penjajahan. Dan berlaku tuan-tuan, apabila Inggeris menyerahkan, kita dapat merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957. Dia nak tanya adik-adik yang depan ni. Adik tahu tak, tarikh ini siapakah yang memberikan tarikh merdeka ni? Siapakah orangnya? Anwar Ibrahim. Wabi, saya ulang. Yang berhormat, saya tarik balik. Boleh tahu anak siapa ni? Tahniah adik, tahniah. Bukan Anwar Ibrahim. Yang memberikan tarikh 31 hari bulan Ogos ialah Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni ialah datuk kepada Abdullah bin Ahmad Badawi. Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim, iaitu Perdana Menteri kita yang kelima. Betul kan? Yang kelima. Abdullah bin Ahmad Badawi. Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim, seorang ulama pakar falak. Dialah yang memberikan tarikh 31 Ogos 1957 merdeka. Dan ada seorang tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ketika diisytiharkan mereka, Tengku Abdul Rahman yang disebut bapa kemerdekaan, disebut merdeka. Ada seorang hamba Allah yang melaungkan azan. Siapa tahu? Bilal bin Rabah. Jangan nak jawab lah, semua tak percaya. Memalukan penduduk taman. Tapi bagus dia berani dia jawab. Bilal bin Rabah kau mana weh? Aku dah gelak. Tak apalah, insyaAllah Bilal bin Rabah. Yang penting jawab. Bukan Bilal bin Rabah, dek. Tuan-tuan tahu siapakah yang melaungkan azan pada 31 Ogos 1957? Siapa? Tan Sri Hasan, iaitu bapa kepada Jalaluddin Hasan pelakon, dan bapa kepada pernah menjadi ketua polis negara, iaitu Tan Sri Musa Hasan. Dia yang melaungkan azan, bukan Bilal bin Rabah. Bagus kalau dia tahu juga Bilal bin Rabah tu kan. Setengah orang tak tahu langsung. Jadi menunjukkan sejarah ni penting, tuan-tuan. Sejarah dijajah, kita tak dijajah dah. Jadi macam mana kita nak merdeka? Pertama, otak kita kena merdeka. Jiwa kita kena merdeka. Diri kita kena merdeka. Macam mana nak merdeka tu? Sebab kita tak dijajah dah, tuan-tuan. Kalau ada di kalangan kita, otak kita ni masih dijajah. Semua negatif. Ni masih dijajah. Otak kena positif. Ni macam malam ni nak buat forum. Ada orang jadi AJK dalam surau. Bila angkat tangan, kita nak buat forum ni pada 1 hari bulan September. Dia negatif lah. Panggil siapa? Ustaz Abdullah Khairi. Woi, tak boleh.
Aku terkah sekali lagi putus fuse ni. Dia negatif tau, tak boleh. Tu orang tu duk terkah orang. Tapi kalau dia jiwa merdeka, otak merdeka, boleh kita panggil Dr. Izhar Arif, pakar babi tu. Ini aku sekarang, aku nak kata apa pun. Kan? Nak panggil Ustaz Aslim, dia tu nyanyi aja. Kalau negatif, jiwa kita, otak kita tak merdeka. Positif, nak buat program agama. Okey, saya sokong. Kalau tuan-tuan tahu tak, siapakah yang jiwa pemikiran dia negatif? Di antaranya Abu Jahal. Tuan-tuan ingat tak ketika mana Abu Jahal menjadi pengurusi untuk mengambil tindakan kepada Nabi? Dia ni Abu Jahal, bapa segala yang jahil. Sebab dalam benda-benda yang jahil, dia pandai. Benda-benda yang tak elok, dia tak pandai. Kita ada macam itulah. Kalau benda yang baik, dia tak pandai. Duduk dalam jawatan kuasa masjid, surau. Kita nak buat maulud Nabi. Tak ada idea. Tapi bila tahun baru, kita nak buat tahun baru sambut, nak buat apa? Dia angkat tangan. Karaoke. Ni Abu Jahal lah. Namanya Amr bin Hisham. Dia ni tuan-tuan, otak dia negatif saja. Sebab tu kita nak merdeka, otak kita positif. Tuan-tuan, benda baik, sokong. Kita nak buat forum. Alhamdulillah, saya tak mampu nak angkat bangku. Tak mampu nak angkat kemah, nak pegang kemah. Apa boleh? Dia boleh bagi idea. Tu dia tu. Sumbangan dibuka semata tenaga. Ada di kalangan kita boleh bagi idea. Ada di kalangan kita, saya idea pun tak pandai. Dah umur 80, pencen ni dah lemah dah. Saya ada duit. Saya bagi duit. Bagi duit malam ni. Alhamdulillah, saya tengok malam ni ramai. Dengan kemah ada. Lepas tu ada makan pula Ustaz. Tu, siap bungkus tu. Mesti ada orang sponsor. Betul tak? Takkan apa saja-saja nak buat jamuan. Tuan-tuan jangan balik, ada jamuan tu, nampak tu. Dia bungkus siap-siap, nasi. Siapa balik rugi. Tengok, ada orang, dia positif. Aku tak boleh nak angkat kemah. Aku tak boleh nak jadi pengurusi. Aku boleh bagi duit. Ini orang ni yang kita nak. Kalau macam ni, inilah satu kemerdekaan. Tapi ada tuan-tuan, ada orang, ada pemikiran, dahlah tak boleh bagi buah fikiran. Tak boleh nak bagi idea, tak boleh nak angkat kemah, tak boleh bagi duit. Datang pun tidak. Duduk dekat taman ni, sampai orang tak kenal dia. Kalau dia mati, siapa tu? Kan? Nama Haslim bin Bahrim. Dia kata mati dah. Siapa tu? Kan? Tanya orang, siapa tu? Alah, dia duduk di taman kita. Lah, mati dah kak? Ada yang teruk lagi kata apa? Alhamdulillah, mati dah. Itu lagi teruk. Dia tarik suara lah. Sebab tu tuan-tuan, merdeka kita, minda kita kena positif. Positif. Yang kedua apa? Jiwa kita ni. Jiwa kita ni tuan-tuan, kalau ada hasad dengki, ada benda yang tak elok dalam jiwa kita, kita belum merdeka. Hasad dengki, orang Melayu kita ni PhD banyak. Perasaan hasad dengki. Kan? Kawan tu nak berniaga. Tak lama, esok bankrupt. Lah baru nak buka tapak. Negatif tuan-tuan. Jiwa dia Allah. Hasad dengki dengan orang. Kawan tu berniaga untung banyak. Hantar hantu. Kan? Pergi, saya ingatlah, saya ada restoran. Hampir 5 restoran. Satu restoran tu tuan-tuan, orang datang selalu tutup. Sampai penghulu tu kata, Ustaz, dia orang datang, dia orang kata tutup. Saya kata, kenapa? Pergi tengok tuan-tuan, dia orang buat santau apa tu? Yang bubuh duit tu. Sihir. Dia buat sihir. Tiap-tiap kali pekerja saya datang, duit banyak ni, duit shilling. 50 sen, RM1. Dia orang kutip. Kutip bubuh dalam laci, itulah. Cashier register tu. Bila kutip, bila rupanya sihir tuan-tuan. Akhirnya kedai saya, bila pergi, tutup. Makan, tak sedap. Buat western. Masak. Daging, tak masak betul. Jadi raw. Jadi rare. Jadi, tarik suara. Jadi mentah. Buat spaghetti, jadi masam. Allah, sihir tuan-tuan. Ini kalau ada macam ni, jiwa kita belum merdeka. Sebab itulah orang taman ni, tak apa nama taman ni tahu? Taman ni nama apa? Aman? Paka? Oh, Desa Cempaka ke Cempaka? Ikut suka aku lah.
Minta maaf. Desa Cempaka ni, tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita ada hasad dengki, belum merdeka jiwa kita. Ni tapi alhamdulillah hari ni tengok ramai yang datang ni. Ini orang jiwa yang hebat. Kita nak buat program, aku tak boleh buat apa, aku datang jadilah. Aku nak tengok penceramah. Aku duduk belakang-belakang jadilah. Aku yang penting, aku tak dengar ceramah tak apa. Tapi balik, aku boleh ambil makanan. Jadilah. Sebab apa? Dia semua tak ada dalam diri dia benda yang tak elok. Kan? Hasad, dengki, masam muka, nak bergaduh dengan orang, tak suka orang. Kalau tak ada ini, merdekalah dia. Ni jasad kita ni. Kita kena merdeka juga. Tuan-tuan tengok kami ni. Alhamdulillah, Ustaz Asli 54. Dr. Izar 43. Saya 55. Jadi saya yang paling tua lah di kalangan ini. Walaupun nampak Ustaz Asli nampak tua kan. Dia tua kerana apa? Kerana perutnya boroi. Jadi dia tua lah. Nampak tua. Tapi kalau jiwa merdeka, orang yang merdeka ni tuan-tuan, dia jaga pemakanan dia. Jangan duk makan ikut suka. Macam Datuk ni nampak slim ya. Dia tak makan benda yang manis. Dia kopi-kopi lain dia tak makan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan angkat kopi semua dia tak makan. Dia makan Starbucks. Menjaga Yahudi tuan-tuan. Dah lah babi Yahudi. Ini round aku, ikut suka aku nak kata apa? Sebab tu tuan-tuan, tengok. Kami jiwa kami merdeka. Saya kutuk, dia tak rasa apa. Kami berkawan 11 tahun, kakak. Duduk bersama ni 11 tahun. Kutuk kadang-kadang, macam-macam lah. Tapi tak terasa hati kalau nak ikut. Dia tak nak forum dengan kami. Dia ni pakar, tuan-tuan. Profesor, Madya, Datuk, Doktor, Ustaz, Haji, semua dia. Saya siapa ya? Tapi boleh duduk kami 11 tahun. Kerana apa? Jiwa kami merdeka. Kami tak mencari perbezaan. Kami mencari persamaan. Kalau tuan-tuan cari perbezaan macam mana? Jam. Apa beza antara kami? Ni, penyokong Barisan Nasional paling kuat. Kalau cari perbezaan lah. Yang tu DAP. Kalau cari perbezaan, bergaduh. Kita ni bukan politik. Bergaduh. Jiwa merdeka. Jangan cari perbezaan. Tengok, YB kita boleh duduk sekali. Bagi tepukan sikit, tuan-tuan kepada YB kita. Kalau cari perbezaan, YB kita tak boleh datang tempat ni bahkan. Mereka tak nak lah. Tapi cari persamaan, kita boleh duduk sekali. Nampak? Ini jiwa yang hebat, merdeka. Tuan-tuan, tengok. Kalangan kami. Jasad dia kena merdeka. Jangan makan benda yang tak elok. Jangan makan benda yang haram. Ni pakar halal ni. Jangan makan benda yang syubhat. Ni, kita kena merdeka jasad kita ni. Saya alhamdulillah kalau di kalangan ni, saya yang paling tak ada penyakit. Tak pernah sakit. Tak ada kenapa. Tak pernah cek. Kalau cek, tahu ada sakit, dia tak payah cek YB. Dia tengok mati lah. Dalam duk mati tu, Ustaz Aslim 4 kali mati dah tuan-tuan. Dia kena sleep disc. Saya pergi ziarah dia petang. Malam dia orang hantar mesej. Ustaz Haslin telah meninggal dunia. Saya dalam mati air. Aku baru ziarah pagi tadi. Mati dah. Mati kali pertama. Rupanya dia tak mati lagi. Kali kedua. Saya ziarah petang. Pagi. Petang orang hantar mesej. Ustaz Haslin Bahrim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kali kedua. Kali ketiga mati saya tak percaya. Kali keempat. Saya pergi tengok dia. Ni. Duduk atas katil. Balik-balik. Ustaz Haslin pasti telah meninggal dunia. Kata mati, tuan-tuan. Saya kawan baik, tuan-tuan. Saya telefon lah. Menangis saya. Sebab apa? Kami menolak perbezaan, cari persamaan. Kami boleh bersama 11 tahun. Sayang, tuan-tuan, walaupun pokok buncit macam ni. Saya telefon. Assalamualaikum. Mesti isteri dia angkat. Dia angkat! Wah, aku ingat hang mati dah. Aku tengah jawab soalan malaikat. Kurang jauh, tuan-tuan. Saya menangis, dia buat lawak lagi. Kerana apa? Jiwa kami merdeka. Otak kami merdeka. Tak cari perbezaan. Cari persamaan, boleh duduk bersama. Kalau nak ikut ni profesor pakar. Siapa saya? Siapa Ustaz Haslin? Tapi alhamdulillah bila merdeka macam ni. Inilah hebat. Taman apa? Pakar. Desa
Kita jangan tanya ni yang pakar ni. Tengok. Dia semua ada jawab soalan ni. Desa pakar ni kan. Jadi aku kenal dah tuan-tuan. Desa Cempaka. Kena tegur dengan Anwar Ibrahim tengok. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit kemerdekaan yang kita nak bagi tahu pada tuan-tuan supaya kalau ada ini, inilah satu kemerdekaan yang kita sambut yang menjadi kebanggaan kepada desa. Aku suka engkau lah. Jadi insya-Allah itu mukadimah, terserah semula kepada pakar babi. Tadi letih betul nampak dia tuan-tuan. Aku tengok pun hampir meninggal nampak ni. Ni semangat pula dia ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, satu penjelasan yang baik. Saya rasa tuan-tuan, apa yang Ustaz Lah sebut tadi berkaitan tentang mencari persamaan itu penting. Ada orang dia kata zaman Nabi lain, zaman sekarang lain. Siapa cakap? Zaman Nabi tu contoh. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan perbezaan, Abu Bakar dia ada pengikut dia. Pengikut Abu Bakar nak Abu Bakar jadi pemimpin selepas Rasulullah. Omar ada pengikut dia. Pengikut Omar ni semua yang agresif. Garang-garang, ganas. Kalau boleh lepas Nabi meninggal, dia orang nak Omar yang naik jadi pemimpin. Osman, geng-geng bisnes. Ada pengikut dia. Lembut, business minded, duit banyak. Tapi, tuan-tuan dan puan, hebat tak hebat? Apa berlaku? Bila Bilal bin Rabah, macam adik ni sebut tadi, Bilal bin Rabah, dia azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berkumpul. Berkumpul kat mana? Masjid Nabawi. Bila mayang kat Masjid Nabawi, siapa imam? Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang berbeza-beza pandangan, yang mereka ini ada puak-puak, semua duduk di belakang Nabi SAW, semayang berjemaah tanpa melihat kepada perbezaan. Barulah kita boleh aman. Ini dalam masjid pun kita nak gaduh. Luar masjid nak bergaduh. Politik pun masih lagi nak bergaduh. Cukuplah. Kita dah selesai dah semua dah tu. Kan? Ngundi-ngundi dah. Jari hitam dah. Ada hitam tak putih-putih. Aku tak tahu nak jadi apa lah. Tuan-tuan, bayangkan cukuplah. Sekarang ni masa nak bekerja. Masa nak kerja, masa nak tengok budak-budak ni membesar. Ni sekarang ni SPM tahun ni. Anak saya SPM tahun ni. Semua yang SPM tahun ni, semua risau ke anak-anak dia orang. Sebab apa? Mereka ni semua tingkatan 1 dan 2, 3, 4, mereka dalam alam COVID. Betul tak? 20, 21, 22. Sekolah kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Kena COVID masuk. Bang, dia orang tak ada apa dah. Ni kita tawakal. Ni dipanggil SPM COVID. Memang tawakal sungguh lah. Sebab ada yang terlepas belajar. Memang kesian tuan-tuan. Kita yang ada duit ni, okey lah. Habis duit banyak untuk apa? Untuk bayar tuition. Yang tak ada duit macam mana tuan-tuan? Yang duduk rumah-rumah tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau cikgu-cikgu tak tolong, siapa lagi nak tolong? Tu sebabnya kita cukup. Jangan kita bergaduh-gaduh. Bila kita bergaduh, macam balik pada zaman jahiliah. Tu sebab Yahudi, dia nak jatuhkan kita dalam protokol dia. Antara, jangan bagi orang Islam kenal sejarah. Nombor 2, jangan bagi orang Islam bersatu padu. Itu je dia punya protokol. Tengok apa jadi sekarang. Apa yang dia nak, dia hajat, yang dia buat protokol tahun 1800 lebih tu, hari ni semua tercapai. Jadi tuan-tuan, janganlah kita ini melihat kepada perbezaan, tetapi lihat kepada penyatuan. Alhamdulillah hari ni depan saya ni, saya tahu depan saya ni macam-macam orang dah. Kan? Ada A, ada B, ada warna-warni, ada macam-macam warna dah. Tapi yang penting, kita boleh duduk dan boleh bersama-sama pada malam ini untuk kita menghidupkan malam-malam kemerdekaan insya-Allah. Saya nak terus kepada Ustaz Haslin. Ustaz Haslin, bila Ustaz Haslin antara orang yang lama lah tuan-tuan. Kira kalau dah 53 tu tua lah tuan-tuan. Bila tua ni, dia pun pernah duduk di Pakistan.
Lepas tu banyak pengalaman-pengalaman dia duduk dengan orang tu, orang ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang orang lain tak boleh duduk dengan orang tu. Tapi dia boleh duduk. Dia boleh dakwah orang tu. Itu hebat Ustaz Aslin ni. Jadi Ustaz Aslin, macam mana kita hari ni, kita nak, tadi Ustaz lah dah sebut, antara jiwa merdeka, minda merdeka, kita tidak boleh, orang kata apa, mencari perbezaan. Kita kena buat sesuatu biar kita bersatu padu. Sekarang ni macam mana lagi kita nak tarik anak-anak muda kita ini agar kita membawa jiwa merdeka yang diajar oleh Islam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif selaku moderator pada malam ini. Dan bukan malam ini, dah banyak malam dah kami bergila-gila daripada putatan papar 26, 27, 28. Sebenarnya kami sambung ke Kedah, Pulau Pinang dan malam di sini. Besok insya-Allah kami berdua di Melaka dan lusa di Damansara Perdana di Selangor. Memang tak nafikan rasa macam baru terasa keletihan tu. Bukan kata nak ambil simpati tidak, tapi terasa selalunya boleh tahan juga. Tapi hari ini rasa memang tumbang sekejap tadi ni. Alhamdulillah saya daripada Pak Si, Datuk tadi, kami bertiga dan saya keluar awal sikit dalam pukul 10.30 sampai ke Jenderam Hilir, rumah anak menantu saya tadi di Jenderam Hilir, lebih kurang pukul 5, maknanya dengan jam dan sebagainya. Jadi terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi daripada jauh dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dekat ni, dia bukan duduk di KL, bukan duduk di Shah Alam, bukan di Subang Jaya, dia duduk di Lubuk Meriam, Tasik Gelugok, Pulau Pinang. Saya yakin dia saya lihat saksi sendiri sebab semalam dia buat karnival archery, futsal, badminton. Archery saja memanah lebih kurang hampir 300 orang pemanah, lelaki perempuan termasuk daripada Thailand. Tapi sekolah dia dapat johan kalangan remaja. Nombor 1, nombor 2, memang orang ni memang top pemanah di Pulau Pinang. Letih tu dia sekian memang letih. Alhamdulillah, seterusnya kepada Yang Berhormat Adun Labu, barisan kepimpinan pengurusi Surah Al-Ikhlas, tuan-tuan imam Bilal Siak, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, mungkin tuan-tuan duk dengar kenapa disebut Profesor babi dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin lepas ni kata kenapa Ustaz cakap macam tu. Ya, saya nak jelas sikit sebab adinda kami dia memang pakar usul fiqh dan dia buat kajian tentang DNA babi. Dan tesis dia memang ialah untuk mengkaji tentang kebabian dan babi-babi yang seerti dengannya. Sebab dia baru ni dia ke Korea, kemudian ke Kuwait. Korea pun dia mewakili pihak kerajaan untuk berbincang tentang kebabian tersebut. Sebab kebabian ni banyak, ya. Sebab saya, bab babi ni saya memang allergic. Sebab dia babi ni dia straight to the point. Dia tak bengkok-bengkok. Termasuk geng-geng dia. Kalau dia lebih dahsyat daripada lembu kebal. Lembu kebal boleh halau, dia tak boleh halau. Kalau halau dia memang tolak kita pula. Tak boleh, sebab saya pernah ceramah tu tempat tu. Kampung belantara lah. Di sebuah negeri lah yang terpencil lah. Allah tu jauh. Saya pergi ceramah sebab sahabat saya doktor atau pensyarah di USIM. Kata marilah Syekh, kampung mana? Kampung betul. Elektrik tak ada, gelap lah tu, pokok daripada atas bersambung. Udah tak nampak langit jadi bersambung macam bumbung. Tiba-tiba break. Bila break tu, saya kata kenapa bila break? Ini mana ada traffic light? Dia kata babi melintas bah. Oh. Saya pun tengok ya Masya, babi banyak babi tu lintas. Kan? Jadi tengok babi tu, dia lintas cantik dah. Dia lintas tu, hoi, babi tu. Dia lintas tu, masuk dia. Dan pokok babi ni, memang jenis babi lah. Jadi dia lintas semua tu. Kalau lepas tu banyak, anak saya ingat 12 ekor, 13 ekor. Saya ingat mungkin babi tu babi Tesla. Jenis,
Ramai bini. Bini banyak. Saya ingat dekat 5-6 minit. Yang duk tunggu bapak ke mak dia tu. Dia banyak ekor yang besar tembun-tembun. Bukan macam aku ni, tu contoh. Ni. Dia lintas dia duk buat lagu tu saya buat hoi-hoi sonok kan. Dia jangan marah pula. Sonok. Dia nak lepas dia 10 minit. Makna kalah traffic light. Duduk belakang. Ya Allah, menatang babi ni. Memang bapak babi ni teruk. Baru sampai tempat tersebut. Tuan-tuan ni, Datuk, dia memang Tuhan bagi anugerah kat dia. Dia memang mahir dan skill dia, knowledge dia tentang DNA babi dan sebagainya. Termasuk, baru ni kami ambil tauliah dengan Ustaz Abdullah Khairi di Masjid Putra di Putrajaya. Nama dia naik. Kenapa? Tentang daging kultur. Daging kultur dan juga apa nama binatang tu yang tentera lalat tu. Kan apa nama, ada nama lah yang dia makan pokok sawit tu, sagu tu. Dan halal ke tak halal. Ada cerita dia. Dia kata, itu jasa sahabat baik ustaz dua orang tu lah, kata dia. Kami pun ada nama sebut-sebut sahabat baik kami 11 tahun. Jadi itulah, jangan salah sangka pula. Ustaz Allah ni memang, dia mulut dia macam tu. Kan? Doktor babi lah, Profesor babi, kau tahu awak kasar sangat. Ringkasan, jangan kecil hati. Jadi berbalik kepada bagaimana yang disebutkan, ditanya oleh Profesor Datuk tadi, tentang pengisian-pengisian yang perlu kita buat ataupun apakah tindakan kita dalam mendaulatkan kemerdekaan dalam negara kita. Sebab tu kadang-kadang kita duk faham Syed Naqib Al-Attas. Dia kata merdeka ni bukan bebas, tapi merdeka ni dia kata bukan hurriyah sahaja, tapi sebenarnya al-ikhtiyar. Yakni kita ada pilihan. Ya, merdeka mana kita boleh buat pilihan. Bebas buat pilihan yang mesti berdasarkan kepada pedoman wahyu. Nampak tak? Contoh dia gitu. Kita nak makan apa? Bebas makan. Pilihlah mana nak makan. Yang ni tak nak makan. Orang tak boleh marah. Kenapa tak makan benda ni sedap? Tu jangan, maksudnya tak ada kongkongan dalam kehidupan dia. Yang mana dalam kehidupan kita tak lain tak bukan ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabi'i bin Amir ada menyebutkan juga. Tak lain tak bukan Ustaz Abdullah Khairi dia sebut belum ni 2-3 malam, saya sebut sikitlah poin dia tu. Dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dia menyebutkan tentang Rabi'i bin Amir ini, dia bila berjumpa dengan Rustum yang mana peperangan Qadisiyah, yang mana Sa'd bin Waqqas di kepala tenteranya, yang mana mereka akan berbicara dengan panglima perang. Bila Rustum tanya, kamu ni bilangan kamu 30,000, kami kakak 200,000. Banyak waktu itu. Tapi kamu datang Madinah jauh, kamu berani lawan kami. Apa jawab Rabi' bin Amir? Dia kata, kami datang sini sebenarnya, kami nak menuntut dalam bahasa mudah ialah ajak manusia yang suka menyembah dan takut manusia kepada takut dan sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan paling baik. Jiwa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi ni, jiwa yang merdeka. Dia berani. Jiwa merdeka, dia berani buat keputusan dalam hidup dia. Jiwa yang merdeka tak perlu cepat marah. Jiwa yang merdeka tidak perlu simpan dendam berkesumat. Tak perlu. Kalau orang jiwa jenis tu, kalau berdendam sebagainya, bagaimana kata Abu Lais As-Samarqani dalam kitab Tanbihul Ghafilin, la tufakkir fi zulmin man zalamaka fayughlidhu qalbu. Jangan banyak fikir sangat pada kezaliman orang yang zalim kamu dulu kala, sebab boleh menambahkan lagi, menggelegakkan lagi hati kamu, dan wayiksiru hiqdu, dan dendam kamu makin banyak setiap hari. Atau jiwa yang merdeka, dia open minded, dia terbuka. Ini sebagai contoh, tapi terbuka sini mesti berdasarkan kepada pedoman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sebab tu yang Ustaz Abdullah Khairi dan Datuk sebut tentang sifat kebersamaan. Sifat kebersamaan ini contoh di masjid kita surau. Ada imam 3. Imam pertama baca macam ini, imam kedua baca macam ini, imam tiga baca. Kita makmum ni follow je, jangan banyak soal. Macam tadi disebut tadi lah tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Osman. Ada follow masing-masing. Tetapi dia orang pegang atas kebersamaan, al-amul bil jama'i, hidup berjemaah, hidup kebersamaan, maka tak perlu bergaduh siapa dulu siapa kemudian. Betul atau tidak? Imam pertama umur baru 65 tahun. Saya macam tu. Imam kedua 57. Imam ketiga baru 28. Yang sedap hak 28 tu. Nampak tak? Kalau tuan-tuan cari
Apa imam tua tu jadi imam lah. Patut lagi muda. Kalau tuan-tuan ikut selera tuan-tuan, apa jadi? Akan berlakulah yakni sakit jiwa, sakit hati, tak puas hati dan sebagainya. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Ini berlaku kat surau. Macam PKP ni, satu ni. Kerajaan kata ni 9 tak tahulah kan. Selangor kata 12 orang. Jadi tuan-tuan pilih. Pakat-pakat saya yakin bukan imam tu pilih sendiri. Salah. Tapi AJK pilih-pilih. 12 orang ambil AJK cukup lah. Tiba-tiba tuan-tuan tak puas hati. Tuan-tuan kata apa? Surah Ikhlas ni bapak dia punya asyik dia orang je semayang. Nampak tak? Sebab tuan-tuan suka cari khilaf. Cari perbezaan. Memang taman desa Cempaka ni bukan desa Cempaka dah. Desa Cempera. Kena mayang lah di rumah bodoh. Orang dah tak pergi. Tu dah tu Dah buka macam tu sebut tadi. Dah lah buka tak memai pula. Mangkuk betul. Nampak tak? Kalau tuan-tuan cari perbezaan, Wabi ni ambil tuk bulan longkang silap bulan. Betul sebut tadi. Dah menang sudahlah. Yang kalah sudahlah. Yang menang jangan megah. Ia kalah jangan rasa rebah. Oi! Hilang dah suara. Kau apa nak gerak? Jadi WB ingat benda senang ke? Iya. Saya nak jadi calon baru ni boleh cari calon dah. Tuan-tuan cakap, bayangkan ceramah hari ni 5 hari ni pun lembek ke matu. Kencing pun tak ada nafsu. Kencing pun tak lah kat gitu je dekat mangkuk. Tak larat nak mangkit lenguh. Harap perut tekan. Yang gelak yang berhormat. Ini contoh dia. Nak jadi WB. Tanya tu apa tuan-tuan Hanif yang berhormat Hanif. Hanif ke? Datuk tak ada kan? Bagi encik ke Tuan Haji? Saudara lah. Saudara Hanif. Saudara. Saya ulang. Ya. Saudara. Saudara. Oh, tu. Saudara. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Teruk jadi WB. Tambah jadi WB kampung pula. Demai pula. Ni yang berhormat bil detik 6 bulan dah tak bayar. Iya. Saya kampung saya di kampung Bukit Melawati, Kuala Selangor. Di kampung orang susah. Kenalan saya India masa tu. Saya ingat lagi dia kata, "Oi, banyak susah Ustaz. Hari-hari datang bawa bil listrik, bil air, baca-baca bil. Kepala saya bil kata dia. Tengok ada, penat. Pergi pada, aku tak sanggup. Sebab apa? Sebab pemimpin ni paling lambat nak dipertuturkan depan Allah. Lepas tu bila kalah, bila menang, menang bukan untuk tasyrif, untuk kebanggaan kemuliaan. Tapi taklif kak. Jadi imam sama juga. Betul tak? Sebab tu kita nak bagi dalam hidup kita ni, jangan cari perbezaan. Sebab apa? Itu menyebabkan jadi perpecahan. Sebab tu pandangan Islam mudah aja. Mudah aja. Ya. Cuba buka dalam surah Al-Hajj. Senang aja. Buat 4 ni selesai masalah. Tak bergaduh dalam Facebook. Tak bergaduh dalam TikTok. Tak bergaduh dalam apa namanya Telegram, Instagram. Apa mendatang lagi? Tak bergaduh. Apa dia? Surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Boleh handphone buka tengok ayat surah Haji ayat 41. Itu tugas-tugas bila orang mencapai kemerdekaan. Dalam ayat ini sebut apa di antaranya? Iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah. Faham tak? Malaysia ni siapa merintah? Orang Islam merintah. Betul tak? Bila bagi saya pemimpin, apa kena buat? Pak benda nak mendamaikan rakyat jelata. Pak benda ni kalau tak buat. Hello? Andalusia 800 tahun memerintah orang Islam tapi jatuh dengan sogokan golongan yang musuh Islam namanya Ratu Isabella II dan Raja Panglima itu nama Ferdinand, benda lupa dah. Pada 2 Januari 1492 habis bang yang berhormat 800 tahun. Sebab apa? Nak kena ingat siapa-siapa pun.
Kalau kita dalam rumah tangga, kakak pemimpin rumah tangga, abang memimpin rumah tangga. Yang pertama pada Allah sebut dalam Quran, iaitu orang-orang yang diberikan kekuasaan mentadbir bumi ini kena buat 4 benda. Yang pertama ialah aqamus salah, iaitu mendirikan salat. Sayyid Qutb rahimahullah, dia menyebutkan kepada kita, iaitu mereka yang sentiasa beribadat kepada Allah dan mengukuhkan hubungan mereka dengan Allah. Dia punya KPI dia ataupun trademark dia ataupun simbol dia, aqamus salah. Kita hari ini berkuasa atas muka bumi ini, nak kekal merdeka, nombor 1 ialah laksanakan ibadah kepada Allah. Wherever, forever, whoever, whenever. Mesti ada nama ibadat. Hatta nak masuk berak pun nama ibadat. Dengan syarat baca doa. Nak tidur, dapat ibadat dengan syarat baca doa. Mana every time or every second, kita tak boleh cut our communicate interaksi kita dengan Allah. Betul atau tidak? Barulah mereka. Ini menguap macam orang kafir je. Siapa aja tuan-tuan? Berasim. Hasim. Dalam hadis saya sebut, Nabi kata Allah benci 2 sifat pada manusia. Bila dia menguap dan bersin, dia tinggikan suara. Sebab tu hubungan kita dengan Nabi. Aqamus salah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak salat semayang, buat macam aku buat. Pakai kepala lagi. Nak bagi tahu salat ini perlu dedikasi daripada ilmu. Supaya kita buat amal ibadat. Saya memerintah ni anak-anak saya. Saya pemimpin keluarga saya. Anak ada 7 orang. Bini seorang. Nak jadi Tesla tak apa ni. Bukan takut. Dia menakutkan. Tuan-tuan ni. Kemudian ada cucu insyaAllah nak masuk 3-4 orang dah. InsyaAllah doakan. Amin. Saya kena ajak anak semayang. Hubungan saya dengan anak-anak berdasarkan hubungan dengan Allah. Tengok In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Pernah tak baca surah Al-Fatihah? Pernah tak? Sah tak kalau salat tak baca? Kita tak baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah tak salat tak baca benda tu? Sah tak? Budak mana tadi tu? Balik bila berubah. Sah tak kalau tak baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sah tak? Tak sah salat kalau tak baca satu ayat, betul atau tidak? Nak cerita hubungan dalam salat, nak bagi tahu kena baca 17 times a day. 17 kali sehari. Kepada engkau kami minta tolong, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Tahu? Kita pula pelik. Ya Allah, andai suami aku tu lega kesakitan, aku nak derma RM1,000 kat surah Ikhlas nak buat masjid. Tengok Ya Allah, anak aku akan menghadapi peperiksaan tahun ni. Kalau dia berjaya, aku nak berpuasa nazar, berpuasa 3 hari. Ya Allah, kalau aku begini. Agak-agak kalau anak dia tak berjaya, dia puasa tak? Dia puasa tak? Kalau lelaki dia tak sembuh, dia bagi 1,000 tak? Sebab dia buat syarat dengan Tuhan. Sebenarnya, Ya Allah, ini 1,000 aku bagi dekat masjid, dekat surah Al-Ikhlas. Dia sencipaka ni, Ya Allah, tolonglah sembuhkan suami aku. Tolonglah sembuhkan isteriku, Ya Allah. Aku sayang isteriku. Aku sayang suamiku. Dengan harga RM1,000 ini, ku dermakan kepada masjid di Negeri Sembilan. Kau sembuhkan suamiku yang ku cintai. Nama tak? Aku sayang suamiku, kau sembuhkanlah kesakitannya yang bertahun lamanya. Semalam aku dah derma dekat masjid Desa Cempaka. Tolong sembuhkan suamiku. Bau betul. Bukan sembuhkan suamiku. Nanti ku bagi kat surah Ikhlas 1,000. Tak.
Itu mangkuk ayun. Sebab apa? In tansurullah yansurkum. Ulama kata, macam mana tolong Allah? Tolong tegakkan ibadat. Tolong tegakkan syariat. Ya Allah perintahkan. Baru Tuhan tolong kita senang. Betul tak tidak? Tengok ayat tersebut. Antaranya ialah wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengar elok. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Pasal apa? Sebab dia buat benda baik. Tuhan tolong mudahkan kehidupan dia. Tengok aku musalah. Yang kedua, wa atau zakah. Kita ni merdeka tak merdeka, tuan-tuan. Ekonomi kita kena pastikan kita hebat. Kena pastikan ekonomi kita yang baik. Kita takut nanti antara sandaran hilang wacana merdeka, hilang aura merdeka kerana ekonomi kita jatuh. Awas, mana-mana negara pun akan tergadai kalau ekonomi kita jatuh. Ini kita kena pegang, doakan. Tambah sekarang nilai mata wang kita hari ini, Masya Allah ya. $1 berapa tu? RM4.70. Kita doakan, Ya Allah tolong bantu negara kami, Ya Allah. Tolong pulihkan kembali harga US dollar berbanding dengan ringgit Malaysia. Ibu-ibu kena doa. Tak kisahlah siapa di atas, tapi benda terkesan kepada kita. Dia orang gaji dia mahal. Kita, ni tanya soalan akhir tu. Dia buat pergi travel ramai. Tanya Datuk. Asal dulu kita bawa 8,900 je duduk dekat jam tower clock tu, clock tower. Law ni tanya Ustaz. Tiket Saudi berapa? Yang tu ni, itu 4 orang. Tengok. Dekat 13,900. Udah sama pergi haji. Tuan-tuan saya kira, dia kira depan dia. Syekh, tuan tengok, tiket sekian, hotel sekian. Saya kata dah 9,000 dah Datuk. Itu belum kira bah lagi. Memang sakit jiwa. Kenapa? Merudum. Bila ekonomi jatuh, maka merdeka tak mustahil hilang aroma dia. Lepas tu adik-adik, bila belanja dengan boros, belajar menabung masa depan. Ni contoh. Jangan kira nak makan, nak main game, nak top up RM20 nak main game. Jangan. Zaman sekarang zaman yang agak runcing. Ambil duit simpan pergi elok. Adik-adik kena kemaskan diri adik dengan apa? Menabung. 2 pupu saya pergi haji baru ni, duit tabungan dia baru 28 tahun. Duit tabungan pada kecil. Pergi haji dah baru ni. Alhamdulillah. Haji muda, tak kahwin lagi. Lelaki. Disimpan pada kecil, duit raya pun masuk dalam tabung haji. Saya simpan. Alhamdulillah, waktu umur dia 13 tahun, daftar pergi haji. Dan Alhamdulillah, baru ni dapat pergi haji. Kenapa dia? Sebab ekonomi dia mantap. Bila ekonomi mantap, nak buat apa benda pun senang. Betul atau tidak? Ini contoh, jangan pula curi hak orang pula. Contoh, Yang nombor 2. Nombor 3 ialah pengisian merdeka, iaitu wa amaru bil ma'ruf. Kita ajak orang supaya buat benda baik. Macam Saklah sebut tadi lah. Ya, jiwa merdeka, ajak orang buat baik. Malam ni Syabas, saya pun tak sangka setelah mari sini ni. Ni kami nak nengok ni, nengok sini belakang nampak punggung aku. Aku tengok sini tak nampak muka aku. Ni jenuh ni. Boleh tergeliat orang. Gini kalau cuma, wahai tuan-tuan dan perempuan sekalian, gitu. Marilah kita bersama-sama, gitu. Wah, ini macam Superfly, Gusti, Stone Cold lawan Seketul. Nampak tak? Tak pernah berlaku ni. Dah lah kau nak lot. Ni, harap petok besok, gini. Sawan babi dia buatnya. Besok perabot, yang mana? Buat apa? Perang kenapa? Taring itu. Ceramah kat desa Cepaka tu. Pening aku kata dia. Nampak tak? Sudah nampak apa ni apa dia? Ajak buat baik. Walau bengkok pun tak apa lah. Kenapa dia? Penyatuan umat. Okey ke macam ni malam ni? Okey tak kak? Maklum. Okey ke? Ramai ni. Saya mati tengok studio, kursi banyak, ada orang ke tidak? Kan, duk risau ni. Panggil punya Joh main belah Penang, Lubuk Meriam, belah Lubuk Peluru. Tuan-tuan, cakap macam meriam. Babi tak babi. Tuan-tuan. Dia gila babi. Tuan-tuan,
Bawa kereta ni, babi tak boleh lintas patah balik. Ha. Dia mesti tengok Tuhan. Beli 500,000. Kami naik Tuhan. Apa tu? KE 285 tu tarikh lahir isteri saya dan tarikh lahir perkahwinan kami. Maklumlah kan? Suami misali. Kan? Beli nama dia, kahwin kali lah. Kami naik tu, so kata apa? Nama kata lupa kata tu. Apa nama? Proton apa? Pesona. Orang tengok nama je pesona. Orang tak tengok langsung. Dia naik tuan-tuan tahu 180 km sejam. Ni, lutut kami ni. Rasa ayak hilang. Kepala lutut hilang air. Ni, bawa gini. Dia buat saya tu. Saya tak meletak pungkuk atas lantai. Tuan-tuan punya laju, tuan-tuan. Dia mai dari sana, mai sini. Tuan-tuan tengok macam ni. Allah, memang semangat dia. YB pun. Macam tak ada rakyat lain nak pergi tengok. Dia main ni buat apa. Tak tahu. Tapi pasal apa? Dia ra'i kan. YB pun ra'i. YB kita ni labu ni berapa ribu pengundi ni YB? Berapa? Berapa? 40K. Oh, 40K. YB dah. Ha? 70. Satu dun ni. 30. YB kena ingat juga. Yang tak suruh YB pun macam besok jalan. Nampak tak? Saya kira YB ni tengok orang pun cerai elok. Ni Bollywoodnya style ni. Kan? Ini. Jalan lah. Nampak tak? Jangan YB pula. Support dengan YB. Dia bukan geng aku. Mampir pergi bantu. Tak boleh. Itu tanggungjawab. Menang tetap menang. Kalah tetap kalah. Yang kalah, jangan cepat koyak. Nampak tak? Ni kadang-kadang masalah kita kan. So, yang nombor 2, 3 apa dia? Ajak buat baik. Nombor 4, cegah kemungkaran. Tuan-tuan, solat bagus. Semua bagus. Zakat bagus. Tapi kemungkaran kakak-kakak tak rasa apa orang buat. Kami terkilan baru-baru ni bila satu program nyanyian dekat Stadium Shah Alam tu, minta maaf dengan izin kan. Saya tak nak kata siapa-siapa tapi memang tak sesuai anak-anak tahfiz walaupun dia orang hia sekalipun dengan pakai serban putih yang berhormat. Duduk tengok perempuan duduk menari. Hak pakai skirt buat pokok gini tu. Oh, sampai tercekik lidah budak tu. KFC tu KFC juga. Orang gigit isi, dia gigit tulang. Dia tengok pungkuk kawan tu. Lepas tu ada pula seorang title Hafiz Quran. Title orang hijrah. Dia kata apa? Alah, benda macam tu pun nak kepo. Budak-budak Pak Quran ni, mereka ni Quran dalam dada dia orang. Buh tak mana pun tak apa. Ini semua ni nak cerita politik. La ilaha illallah. Bukan politik bang. Yang berhormat. Wa nahau 'anil munkar. Tak perlu bawa anak-anak muda. Yakni, macam Mufti Kelantan jawab tu. Dia kata apa? Tahfiz ke, tak tahfiz ke, benda tu benda maksiat, jangan pi. Senang cerita. Tuan faham tak tu? Wahai orang Labu. Orang Labu pula, orang desa Cepaka. Tu motu tu saja bunyi ke? Faham tak bang kak? Sekak insya-Allah buat yang terbaik. Kita kekal mereka tu pengisian dia. Semayang, zakat, ekonomi mantap. Jangan kedekut. Jangan tamak halaba. Yang ketiga apa dia? Seorang buat baik. Yang keempat, cegah orang daripada kejahatan. InsyaAllah, mereka kita akan selama-lamanya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Haslin. Nampaknya tuan-tuan dan puan, kita dah makin jelas. Bila kita merdeka, sudah pastinya kita kena buat sesuatu lah. 4 benda yang Ustaz Haslin sebut tadi. Yang saya tertarik tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ni tuan-tuan, kena letak dah pada anak-anak kita ni. Daripada kecil lagi kena ada sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Saya pergi ke Jepun. Baru ni yang terbaru baru ni pergi Korea. Tuan-tuan, ni budak-budak besar-besar ni tuan-tuan, tak diajar oleh mak bapak dia orang. Jangan suruh cikgu je. Ni mak bapak tak benarkan buang sampah merata. Oh, itu hebat. Itu memang saya macam culture shock sekejap. Sebab apa? Masa petang tu dibawa kami berjalan dekat satu taman. Taman peninggalan zaman, tak tahulah zaman apa. Lama dah. Cantik tuan-tuan tempat tu. Orang muda, budak-budak muda ni dia datang dengan troli kecil. Setiap kumpulan tu dia akan bawa troli kecil. Sampai dia akan buat macam buka puasa dekat tengah-tengah padang tuan-tuan. Dia letak dia hampar lah. Kalau ada 5 orang budak-budak muda tu dia akan hampar permaidani ataupun tikar.
Dia letak bunga tengah-tengah ni. Kalau yang perempuan letak bunga. Lepas tu letak air, letak makanan. Begitulah. Yang laki pun sama. Tapi yang sana ni jangan terkejut. Kalau tuan-tuan pergi, muka sama je. 80% saya tengok muka sama. Tengok orang ni sama. Tengok orang ni sama. Tengok orang ni sama semua. Saya tanya orang lama kat sana. Saya kata, imam, dia sana imam. Dia ketua halal dekat sana. Yang jaga CJ halal dia kat sana. Saya tanya, imam, kenapa muka kat sini semua sama? Dia gelak. Sebab muka dia muka lama. Muka Korea betul. Saya kata, kenapa muka orang yang kat sini budak-budak muda semua sama je tengok. Termasuk dia punya staff dia, orang Korea, budak muda badan sadar, terus muka cantik tuan-tuan. Muka, ya Rabbi. You all tengok dekat dalam TV tu, kat sana saya tengok, ya Rabbi, memang handsome sungguh. Saya tanya, kenapa muka sama? Dia kata apa? Ya, brother, after renovation. Sana memang daripada kecil ni kau lulus ya, tukar hidung. SPM, tukar bibir. Lepas tu kan lulus diploma, dagu pula. Ni kalau pergi tuan-tuan, ni, Zulripin. Jangan main-main bertukar tuan-tuan. Yang ini, jadi ini pelakon siam tuan-tuan. Oh ini. Tapi nak bagi tahu, tengok tuan-tuan, negara dia. Sebab dia nak jadikan hub hub kecantikan dan hub turis. Sama lah pelancongan. Tuan-tuan, tu sebabnya kita kena ubah amar ma'ruf nahi munkar. Nampak orang buang sampah, kutip lah bang. Kawasan masjid kot. Kadang-kadang kawasan masjid tulis adalah diharamkan merokok. Kan dah senyum tu pakcik. Awal-awal. Kena dah aku dia. Bang, dia tulis dia larang merokok. Haram pada tahun 1995 oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Saya ulang. Haram. Tuan-tuan, dia duduk elok-elok situ hisap. Macam atas fatwa tak nampak dah. Bang, apa cerita bang? Tu sebab saya setuju dengan KKM satu ketika dulu. Masa tu Menteri Kesihatan masa tu Dr. Yang Berhormat Datuk Seri Zulkifli Ahmad kan. Dia keluarkan arahan isap rokok mesti 3 meter. Saya pergi ke Jordan pada tahun 2009 masa tu saya tengah kutip data PhD saya dekat UK, dekat Jordan. Tuan-tuan tahu, nak isap vape, nak isap apa tak boleh kat Jordan. Tepi jalan minta maaf, diharamkan oleh Kementerian Kesihatan. Nak isap jauh-jauh. Dia tak bagi kawasan makanan, kawasan makan. Kita bang 3 meter. 3 meter. Marah tuan-tuan. Ada yang marah. Ada YP yang marah juga. Tu saya tak boleh masuk akal tu. Relax lah brother. Kalau ikut kajian, kalau ikut ni dia panggil perokok pasif. Perokok pasif ni selalu orang perempuan kena tak? You all tak isap rokok tapi pergi cek paru-paru. Paru-paru tu hitam. Tahu tak? Paru-paru hitam. Akak tanya, tengok suami isap rokok tak? Isap. Pergi hantar ke hospital. Akak pergi masuk hospital. Doktor, saya nak cek paru-paru saya. Tengok apa jadi. Dia ada kesan. Sebab mak mertua saya, arwah bapak mertua isap rokok dulu. Memang dia isap rokok, dia perokok tegar tuan-tuan. Oi. Dia kalau sekali isap 3-5 batang tu biasa. Sehinggalah anak dia kahwin dengan saya. Apabila kahwin dengan saya sebagai menantu yang belajar agama. Saya tegaskan, jangan. Saya ulang, perkara ini diharamkan. Malu saya sebagai anak yang belajar agama. Faham? Jangan main-main. Saudara, tapi tuan-tuan, alhamdulillah bapak mentua berhenti. Tapi mak mertua saya kena sis. Buat pembedahan. Tuan-tuan, masa buat pembedahan, dia kena buat full medical check-up. Doktor tanya mak mentua saya, minta maaf, makcik nak tanya sikit, makcik isap rokok ke? Terkejut mak mentua saya. Tak ada, makcik tak isap. Minta maaf lah ya, saja tanya sebab paru-paru makcik gelap sebahagian. Suami isap rokok ke? Memang isap rokok. Rupanya bila tanya rupanya kan kalau langsir kat rumah kan. Langsir kat rumah kan ada warna putih dalam. Dia pakai apa? Lining kan. Yang lining tu kalau basuh semua rumah tu, bibik tahu dah. Dia akan tengok yang kuning tu bilik tu.
bilik bapak mentua lah. Sampai langsir pun kuning kak. Tengok, isap okok punya pasal. Tuan-tuan, tengok bayangkan bila jadi macam ni, baru kita nampak, oh, amar ma'ruf nahi munkar tu sangat penting. Sebab apa? Kita kena ubah mentaliti. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, akan lalu kawasan Israel, kawasan Yahudi. Bang, kawasan Yahudi, isap rokok, tak boleh kawasan awam. Sama macam tuan-tuan pergi Singapura. Cuba isap rokok tepi jalan. Kau tengok apa jadi nanti. Kalau tak kena saman, masa tu juga kau kena. Tu, dia tulis itu, no smoking area. Saya makan kat kedai depan Masjid Sultan. Tengah makan-makan, saya pelik. Kenapa tak ada orang isap rokok? Tanya Haji Ismail. Ni kenal lah. Haji Ismail. Ni kenal juga. Haji Ismail, mana kenapa orang dia? Oh, Ustaz sini jangan main-main, Ustaz. Sini kalau nak isap rokok ke isap vape, dia ada kawasan dia. Smoking area. Tengok. Orang dia jaga. Tengok tuan-tuan. Sebab apa? Mentality. Itu sebab saya nak bagi tahu, bila kita ada mentality merdeka, kita kena buat. Sebab Malaysia ni antara negara yang hebat dah. Dah cantik, dah elok dan macam-macam lagi. Tadi pun wartawan telefon saya, 2-3 wartawan tanya tentang Mahat Tafiz pergi majlis tu kan. Dia kata macam mana ni Ustaz? Kenapa dia orang pergi? Saya kata sekarang ni kita kena didik penerbit TV. Kena didik siapa lagi? Pengarah-pengarah program. Nak kena didik yang buat program tu. Takkanlah kau panggil Perdana Menteri, kau panggil menteri, kau panggil budak-budak tahfiz, kau buat majlis joget-joget. Lepas tu, bila orang dah joget macam tu, kau kata kami tak dapat kawal. Mana boleh bang? Saya buat program besar-besar, kita tahu ada protokol kena ikut. Macam mana ni kita malukan keluarga kita, malukan anak-anak bangsa kita, malukan agama kita. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena faham dalam isu ini. Amar ma'ruf nahi munkar sangat penting. Itu sebabnya kita buat program macam ni. Agar kita tahu apa yang perlu kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan, memandangkan malam ni ramai. Alhamdulillah. Kita ada pelancaran tuan-tuan dan puan. Pelancaran tabung infak. Mana tu? Pengerusi? Doktor? Mana tabung? Tolak. Dah jalan dah? Mana? Mana? Saya nak kenal siapa yang tolak. Sebab kami ni, tuan-tuan, biasa dah. Dia orang lain tolak, ada orang lain pula mengambil. Dia ambil, kutip sampai sana, pop masuk kereta balik. Dah kena banyak dah. Mana dia? Ada belakang anak-anak silat, anak silat. Anak silat. Okey ni, adik. Meh, sini. Ni 3 orang. Meh, sini. Yang mana lagi? Laki mana lagi? Laki hujung sana. Mana laki? No, hujung no. Laki! Adik! Mana? Meh. Meh. Yang perempuan kat sini 3 orang. Yang laki mana? Meh sini. Oh, 3. Oh, ini pendekar Taman Cempaka ni. Okey, ni Desa Cempaka. Ni 2 orang. Blok kemah. Okey. Ni uncle abang nak bagi tahu. Ni pakcik. Okey. Ni ni ketua. Bagi-bagilah. Pastikan malam ni kita dapat 30,000. Untuk masjid kita, bukan untuk siapa pun. Okey. Awak jaga sebelah sini. Tu. Tengok kemah. Kemah sana tu. Seorang satu kemah. Ataupun 2 kemah. Boleh dek? Ni kan 1, 2, 3, 4, 5. Awak jaga kemah tu. Boleh. Awak jaga kemah sana. Situ Awak je cukup. 2 orang, sini kemah 2 ni. Faham tak? Duduk sana. Adik pergi seorang-seorang. Nama apa? Nama apa ni? Au ni jaga kemah ni je. Habiskan semua kemah ni. Supaya tak keciciran. Pergi. Duduk. Owner pula Boleh jalan. Adik pergi Ni. Kau janganlah ikut dia tu. Sini. Duduk sini. Yang 2 orang. Sini. Di sini 2 orang. Ikut tiang kemah. Ikut kemah. Ikut kemah, tiang. Seorang hujung sana. Seorang hujung, seorang sini. Sini adik. Depan ni. Adik pergi seorang-seorang. Kalau siapa tak pergi, tunggu. Ni boleh pecah. Ni. Ke sana. Dah boleh dah. Dah buka tabung. Habis. Okey, ni adik yang Lelaki laki sana. Yang perempuan dah Lelaki start ni. ni. Umpan dalam sini. Tu sana. Makcik tu. Start dengan tu kemah tu. Ni dia tu. Ni. Okey. Stop. Ni sini. Tu. Perempuan tu. Yang lelaki sana. Okey, ni. Kakak bubur. Kalau tak ada duit, gelang. Okey, adik. Ni. Ni. Awak sini.
Jangan duduk berkumpul ramai-ramai. Ini bukan marhaban, dik. Ni kutip duit, dik. Jangan malu, Dik. Jangan malu, dik. Buka je. Tak apa. Kalau yang pejama tu serkup dengan Depan YB lama sikit. Ya, Alhamdulillah. Tak apa. Belum dapat allowance lagi. Belum dapat lagi. YB tak dapat allowance lagi, YB. InsyaAllah YB, saya doa bulan depan dapat, insyaAllah YB. Kita mintalah bantuan untuk nak membina masjid. Inilah kerja kita orang, memang kerja tolong carikan apa yang patutlah. Sama-samalah kita bantu sebab masjid kalau tak ada susah juga. Jadi kita nak masjid. Jadi tuan-tuan dan puan, sementara adik-adik duduk kutip, bagilah bantuan apa yang patut. Dan lepas ni mungkin saya cadangkan kena ada QR code lah. Kan? Dia bawa tabung, tak ada tabung, bagi QR code. Tangan sebelah tabung, satu sebelah lagi QR code. Itu cara. boleh pelekat dekat apa? Stapler dekat bag tu. Gitu. Sekarang ni ada orang dia tak bawa apa-apa, tuan-tuan. Yang lelaki ni bawa lato-lato, tuan-tuan. Masalah betul. Jadi tak bawa apa. Yang perempuan bawa juga. Dia bawa beg, apa semua, duit apa. Lelaki memang tak ada lah, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan. Sebab masa amat mencemburui kita. Kita nak pergi kepada Ustaz. Persembahan silat. Tak ada. Orang buat silat tu dengan kutip duit. Bagi dia kutip duit. Lepas tu kita suruh dia bersilat depan ni. Tuan-tuan perempuan, kita nak terus kepada Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz, sebagai kesimpulan kita malam ni, apa yang kita boleh bawa semua orang pada malam ni, selain daripada apa yang Ustaz Aslin sebut, agar kita balik ni, kita dapat sampaikan kepada orang lain. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Nak simpul lah tuan-tuan. Ingat nak buat 3 round, 3 pusingan. Boleh 3 pusingan? Tuan-tuan boleh, tuan-tuan tunggu. Kami nak balik. Tak larang letih tuan-tuan. Saya semalam sempat lena sekejap je lah kereta. Anak saya bawa laju. Laju sungguh tadi. 18, 19. Sampai sini sharp-sharp on time. Masya Allah. Saya dalam hati aku tak sampai terus. Kan? Tengok syahid lah saya. Allah. Tuan-tuan. Kita dah sebut dah bagaimana kita nak merdeka. Ustaz Aslin sebut tentang memerdekakan jiwa orang remaja diri kita. Alhamdulillah. Saya nak simple aja. Tuan-tuan, kita ni dah merdeka lama dah. Dah jajah hampir 500 tahun. Kita dah merdeka 66 tahun. Tuan-tuan, satu matlamat yang penting dalam diri kita kena ada. Apa dia? Tuan-tuan, tambahlah ilmu. Jangan tuan-tuan lupa. Saya keluarga miskin. Ustaz Aslin pun sama. Ustaz Aslin, tuan-tuan, dia dibela oleh datuk dah. Nenek dia. Nenek dia bela. Sebab ayah dia, mak dia tak mampu nak bela dia. Susah. Tuan-tuan tengoklah sampai mak ayah pun tak mampu nak bela. Teruk betul lah orang tu. Dah, tapi nak bagi kita susah. Susahnya ni tak ada. Dia beranak di dalam kandang gedung emas. Ni datuk ni. Kaya tuan-tuan. Saya susah. Keluarga saya tuan-tuan di Sidam Kanan, Kedah. Kampung saya, rumah saya tak ada tingkap. Tingkap tak ada. Masa itulah tahun 60-an. Saya lahir tahun 1968, 55 umur saya. Rumah saya tak ada tingkap. Tapi Alhamdulillah, mak ayah saya tekan sangat tentang pendidikan. Maka saya boleh jadi hebat kerana belajar agama. Macam tu Ustaz Aslin. Ustaz Aslin tuan-tuan, dia duduk dengan tok dia. Tok dia tak boleh baca, tak boleh menulis, tapi boleh baca Quran. Tuan-tuan, dia hantar sampai ke Pakistan, orang Taja. Alhamdulillah, dia ada ijazah, dia ada diploma. Tuan-tuan, Allah angkat darjat. Sebab tu, tuan-tuan, Taman Desa Cempaka ni nak hebat, tuan-tuan jangan lupa. Ni, anak-anak kita ni, jangan kata lepas SPM tak nak belajar. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Dengan ilmu lah mengangkat darjat kita. Saya keluarga susah, tuan-tuan. Rumah saya dulu, jamban tak ada. Jamban tak ada rumah saya. Saya ceramah tengok belah sini, tuan-tuan. Dr. Izzah tengok belah sana. Dia ni memang teruk lah. Dia kaki perempuan. Saya tengok belah sini lah. Dia ceramah semua tengok sini. Makcik, kakak, hang teruk betul lah. Tengok sini sama ni. Dia apa? Terasa hati dah. Tengok sini. Ya. Ustaz Aslin lagi teruk. Saya tengok sini lah kan. Kat mana tadi tahu? Lupa dah. Susah tuan-tuan. Rumah saya jamban tak ada.
Allah, kalau jamban tu ialah ketika mana pokok tumbang. Pokok tumbang itulah menjadi jamban kami. Duduk atas pokok, pegang, berak ah. Allah, susah sungguh. Tapi dengan pendidikan, Alhamdulillah boleh berjaya. Allah angkat darjat. Sebab tu adik-adik kita ni. Jangan kata aku tak nak SPM, habis SPM tak nak ah. Hoi! Geram ni. Belajar mengangkat darjat kita. Kena ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan saya tengok surau ni ada program ilmu. Doktor mengajar sini. Allah, bila orang ada ilmu tuan-tuan, dia akan bertindak mengikut ilmunya. Rumah saya tuan-tuan, pakai tak ada elektrik. Pakai lampu. Belajar ambil SPM pakai lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah. Pagi esok pergi sekolah hitam lubang hidung ni. Sedut tu asap. Susah tuan-tuan. Saya susah, baju ada 2 helai. Hari raya pakai baju sekolah. Orang sini tak tahulah kan. Pakai baju sekolah kami dulu. Pakai seluar pendek biru tu. Pergilah, itulah baju raya. Susah. Pergi sekolah, mak bagi 10 sen. Duit tambang tuan-tuan, naik bas 5 sen, balik 5 sen. Makan ya Allah. Kira apa yang diberikan bekal itulah. Mak saya kadang-kadang bangun, mak, lapar nasi. Dia kata tak ada lauk. Dia ambil tuan-tuan, bekas yang kita goreng tu, goreng lauk. Dia celup dengan tangan dia, dia ambil bekas minyak goreng lauk tu, dia gaul dengan nasi. Saya makan sedap lah tuan-tuan. Sekarang isteri saya buat macam tu, tobat aku tak makan. Susah. Satu hari saya ingat lagi, masa saya besar-besar budak-budak ni lah. Balik, mak, lapar. Saya orang utara. Mak, lapar. Dia kata nasi ada, lauk tak ada. Lapar! Pegang pintu ni, goncang. Pum-pam, pum-pam. Mak saya kata, tak apa. Aku nak pergi tembak pelanduk. Tembak pelanduk. Saya ingat dia tunggulah apa pelanduk ni. Rupanya tuan-tuan, dia cari buluh. Dia kait jantung pisang. Kait jantung pisang tu, dia kait-kait jatuh, dia belah 5. Dia buat sambal tumis. Tambah tumis jantung pisang. Saya makan 3 pinggan. Sekarang isteri saya masak sebiji macam tu. Aku tak makan. Belagak. Dulu susah. Kalau malam tuan-tuan, rumah saya dalam hutan. Jamban tak ada. Kalau nak terberak, ayah saya letak cangkul. Korek lah, korek. Adik tak tahu adik. Kamu duduk ni. Desa Cempaka. Saya kampung tak ada jamban. Malam nak berak pakai cangkul. Korek lah. Gelap-gelap. Berak lah. Satu hari abang saya korek. Aku cangkul kena bobby trap tu tuan-tuan. Aku ingat sejarah tu. Susah. Sebab tu tuan-tuan, bersyukurlah saya datang sini masuk tandas cantik surau ni. Tuan-tuan duduk di desa Cempaka, ada flat, ada perumahan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita kemudahan semua dah ada. Tapi kalau ilmu tak ada, tuan-tuan tak merdeka. Sebab tu saya tengok masjid nak buat ni, berapa juta nak buat. Kalaulah tuan-tuan majlis ilmu ada 10 orang, kita tak merdeka lagi dalam jiwa kita. Taman ni tak hebat lagi. Kalau nak hebat, masjid hebat. Solat subuh seperti Jumaat. Ni hebatlah kita. Saya nak tanyalah, surau kita ni ahli kelas. Subuh berapa saf? Doktor? Berapa? 2 saf ya? Betul ke 2 saf? 4 saf? Naik 4 pula dah. Pagi esok aku datang. Kalau tak ada orang, aku bakar surau ni. Geram dah. Bang, kita nak buat masjid, nak bagi hebat. Tapi kalau kita tak dapat hadir, macam mana kita nak menghidupkan masyarakat? Majlis ilmu ada, orang hadir ramai-ramai. Ini yang kita nak. Bila ada ilmu, tuan-tuan, otak dia akan jadi hebat pemikiran dia. Tindakan dia jadi hebat. Kerana apa? Kerana ada ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan, ayah saya, dia kata, aku tak ada duit. Hampa pergi mengaji. Hantar tuan-tuan pergi mengaji. Abang saya yang pertama, electrical, mechanical engineering. Mengaji luar negara. Ayah saya susah. Mak saya tak boleh baca, tak boleh menulis. Abang saya electronic engineering. Saya tuan-tuan, sebenarnya bukan bidang agama. I'm graduated in electrical engineering. Engineer tuan-tuan. Macam mana jadi ustaz? Bapa saya seorang ustaz. Alhamdulillah, umur 26 tuan-tuan baru belajar agama semula. Umur 30 ambil dalam ijazah pendidikan Islam. 34 ambil master dalam kaunseling. Umur 45, 50 ambil PhD. PhD dalam psikologi. Tengok, Allah angkat darjat bila ada ilmu.
Sebab tu tuan-tuan, nak hebat Desa Cempaka ini, anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau susah, bantu biar mereka belajar. Ini satu kemerdekaan. Tapi kalau anak kita nak pergi mengaji pun tuan-tuan susah, nak minta bantuan tak ada, surau pun tak bantu. Rugi kita tuan-tuan. Sebab tu saya tengok surau ni nak upgrade, nak jadikan masjid. Kan, kemudahan kena ada. Surau kita cantik. Saya pernah tuan-tuan datang ke Nilai, ada satu surau, satu masjid. Ini yang kita nak, masjid cantik. Masuk tandas. Ya. Tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat masjid tu, tengok pada tandasnya. Bukan pada ruang tamu. Macam tu rumah tuan-tuan. Saya kalau rumah saya, orang kata nak masuk tandas, saya cukup jaga tuan-tuan. Sebab image. Kalau tandas teruk, melambangkan tuan rumah itu tidak bersih macam Datuk sebut. Macam inilah surau. Nak hebat surau bukan pada ruang tamu solat. Tengok pada tandas. Tandas dia. Tandas kita okey tak? Saya datang tuan-tuan Negeri Sembilan di Melaka. Ada satu masjid. Pendapatan 500,000 setahun. Pergi-pergi tuan-tuan, tandas dia pukul 11 malam. Saya nak terkencing. Tengok-tengok semua ditutup. Saya masa tu dah tak tahan lah tuan-tuan. Breakdance. Dah duduk depan tu tak boleh kontrol lah tuan-tuan. Tiba-tiba datang seorang. Ustaz! Dia kenal saya lah. Ni nak tanya ni, tandas kenapa tutup? Ustaz, kalau tak tutup malam-malam Ustaz, datang penagih dada, isap okok, dia cucuh pintu tu. Berlubang Ustaz. Kami pergi berak, orang mengendap dalam tu. Jadi kami tutup. Ustaz nak buat apa? Saya nak terkencing. Nak terberak. Ada. Ni tandas yang paling elok. Jom, ikut saya. Tandas tu imam. Saya masuk tuan-tuan, buka-buka. Dalam jamban tu, lubang tu, taik penuh. Aku nak berak pun tak jadi. Tu tandas tu imam. Sebab apa tuan-tuan? Image. Macam tu kebersihan. Tuan-tuan nak merdeka. Tuan-tuan, kebersihan kena jaga. Macam itulah image ni, masjid kita ni. Aku dah masuk dah tadi. Tuan-tuan, dalam kita masuk tandas 2 perkara kena tahu. Yang pertama apa? Baca doa. Yang kedua apa dah? Cek air ada tak ada. Aku baca doa dah tadi, aku masuk. Haram ayak tak ada. Aku dah melepas dah tuan-tuan. Lepas cari-cari buka, ayak tak ada. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, air ada tak? Aku duk pegang tu macam mana nak basuh ni. Sebab tu benda ni penting tuan-tuan. Masyarakat kita ni kebersihan dianggap benda biasa. Kalau tuan-tuan nak tahu hebatnya ni Taman Desa Cempaka ni, tuan-tuan tengok kebersihan dia macam mana. Kalau bersih, image masyarakat kita telah merdeka dengan kebersihan. Ini imej orang Islam. Saya pergi tuan-tuan di Melaka, satu tandas masuk. Dia duduk tu. Bersih cuci ni. Lepas tu ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, silapam. Saya duduk termenung tuan-tuan. Saya tukar dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam. Siapa tak pam haram jadah. Bukan senang nak buka minda manusia ni. Kan? Itu yang kita nak tuan-tuan. Kebersihan benda penting. Sebab tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak bagi tahu, nak jadi hebat ni dengan ilmu. Kalau dia ada ilmu, tindakan dia dengan ilmu. Dia isap okok, dia nak buang tu. Banyak orang isap okok dekat surau tak, dia keluar. Bila keluar isap okok, dia buat macam mana? Dia takkan buang dengan keadaan dia padam. Dia buang bawah. Bila bawah dia pijak. Dia ambil dah putung tu. Tak ambil. Tuan-tuan, imej surau dan masjid kita. Sebab tu tuan-tuan nak isap okok, ambil putung tu, buang tuan-tuan. Saya di Mahat Tafiq ada Dewan Badminton. Isap okok di luar, buang penuh ni. Berapa kali duk bagi tazkirah. Kerana apa? Kerana ilmu yang ada tapi tak amal. Imej dia. Dia buat tak kisah. Allah buat tak kisah. Sedih lah tuan-tuan. Kita ni, jiwa kita tak merdeka lagi. Kalau merdeka, hebat kita tindakan dengan ilmu yang kita ada. Saya ingat lagi lah. Orang Negeri Sembilan ni saya pernah bawa tuan-tuan pergi umrah dengan saya. Pakcik tu kecil lah. Dia jalan. Isteri dia besar tuan-tuan. Isteri dia cutting 82 daripada atas ke bawah. Dia pakai kain ihram. Dia bagi tahu isteri dia, kau pegang kain dan ni kuat-kuat, jangan kau lepas, dia kata. Kalau lepas susah dan. Kan, dia pegang ah. Bini dia pegang. Dia jalan laju, bini dia gemuk, dia tarik. Laju tarik, terlucut. Dia duduk jalan lagi, apa kono soju apa bawah apa. Orang Negeri Sembilan.
Tapi nak bagi tahu itu saja cerita pada tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ada ilmu, masjid kita penuhi, solat alhamdulillah subuh seperti Jumaat, terus kempen lepas ni. Doktor, terus kempen doktor. Kan? Kempen subuh seperti Jumaat. Kalaulah tuan-tuan subuh macam Jumaat di surah Al-Ikhlas ni, saya yakin ini satu kemerdekaan yang sebenar yang tuan-tuan telah capai. Boleh tak? Kami pernah buat tuan-tuan kempen subuh seperti Jumaat. Ni anak-anak muda ni, budak-budak ni. Pergi tuan-tuan pagi subuh pukul 5 ketuk setiap rumah. Subuh, subuh, subuh. Subuh, subuh. Alhamdulillah pakat datang ramai. Lepas tu pula Tok Bila tu azan. Dia bukan azan macam ni, bagi ekor sikit abang. Abang PA system. Bukan duduk ngangai, bayar tak? Tolong ekor sikit. Kan? Azan subuh, kita kadang-kadang azan. As-salatu khairum minan naum. Saya kata tak betul. Kan? Saya bagi tahu Tok Bila tu, azan macam ni. InsyaAllah orang datang ramai. Azan macam mana? As-salat. Slow sikit. As-salatu khairum minan naum. Macam tu. InsyaAllah. Ni surah Al-Ikhlas, Taman Desa Cempaka. Try pagi esok. Buat macam tu. InsyaAllah semua datang. Dengan kayu. Dengan hammer mati Tok Bila tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak buka minda manusia. Tak boleh. Dengan ilmu boleh buka. Sebab tu tanam sangat-sangat ni. Majlis ilmu ada. Doktor mengajar sini. Dan di sini banyak pensyarah universiti. Kan? Doktor pengusi. Pengusi surau. Pakar tuan-tuan. Doktor. Daripada USIM. Pakar lorah. Bahasa Arab. Bab bahasa Arab ada. Bab usul fiqh ada. Bab pakar babi ada. Semua ada. Tapi orang tak datang. Macam mana nak lahir kemerdekaan dalam diri? Sebab tu saya yakinlah tuan-tuan. Program ilmu lepas ni ramai ni semua ni. Ni semua ni Desa Cempaka semua ni. Betulkah tuan-tuan orang Desa Cempaka? Kalau betul cuba angkat tangan. Tak ramai. Cuba saya nak tanya sekali lagi. Siapa orang luar? Bukan Desa Cempaka. Orang luar. Haram Desa Cempaka. Mampus dah tuan-tuan kena COVID. Yang datang ramai orang luar. Tak apalah tuan-tuan. Pokoknya ada sokongan juga untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita rasa diri kita ni tuan-tuan boleh buat satu perubahan. Tuan-tuan jangan tanya, apa orang bagi ke aku? Sekarang ni tuan-tuan, jiwa merdeka. Apa aku boleh sumbang? Apa aku boleh sumbang? Ada yang kata, saya sebut tadi, aku boleh sumbang hanya hadir lah. Jadilah tuan-tuan datang hadir ramai-ramai ni. Ini telah memerdekakan jiwa tuan-tuan, boleh hadir diri. Dan saya bersyukur sangat-sangat tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bukan saja di Taman Desa Cempaka ni ramai macam ni. Semalam tuan-tuan di Paksi yang hadir hampir 2,500 orang. Malam ada program lagi di Madat baru ni. Asal 5,000 Ustaz. Di Madat. Di Putatan. Alhamdulillah di Putatan lebih kurang macam ni lah di Putatan. Lepas tu kita buat Kinarut. Kinarut. Suatu masjid yang cantik penuh. Kerana apa? Kerana anak-anak muda sekarang ni. Alhamdulillah. Mereka telah dijiwai. Kerana apa? Sayang kepada program agama. Dan tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Dengan ilmu kita boleh berubah. Satu lagi. Tuan-tuan jiwa merdeka macam mana? Kalaulah apa yang tuan-tuan dapat dalam beribadat, jangan tangguh. Jangan tangguh. Ada di kalangan kita, aku nak sembahyang sunat. Terus buat. Jangan tangguh. Ada di kalangan kita, aku balik nak baca Quran. Jangan tangguh. Balik pegang Quran baca. Dalam ibadat ni kalau tuan-tuan tangguh, takut sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu Rabai sebut tadi. Kan, bila Ustaz Asrin sebut, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kita merdeka ni tuan-tuan, daripada mengabdi diri kepada makhluk, kepada Allah. Inilah jiwa merdeka. Kalau ada benda yang suruh beribadat, tuan-tuan jangan tangguh. Aku nak zikir. Zikir dah. Ni sambil duduk dengar ni tuan-tuan. Hati mainlah. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi ya. Kan? Sebab jangan tangguh dalam ibadat. Ni ada isteri kita, tudung tak pakai lagi. Dengar-dengar. Allah Ustaz tu terkah. Aku nak balik pakai tudung. Balik, tuan-tuan. Pakai tudung bang. Jangan tangguh dalam ibadat. Macam abang-abang kita. Dengar Ustaz, Dr. Izzah kata, rokok ni haram. Aku buang. Bapak saya isap rokok, tuan-tuan. Bukan macam Bapak Datuk. Lagi dahsyat. Tu yang 555 dulu tu.
35. Ni, Ato ni atas almari. Walaupun dia tok guru. Ato ni atas almari penuh. Punya dahsyat isap rokok. Tiba-tiba dia kena TV. Kena TV, pergi doktor kata apa? Tuan Haji, masa tu ayah Haji lah. Haji isap rokok agak-agak. Kena berhenti. Berhenti hari tu. Terus berhenti. Meleleh helio ni. Alhamdulillah. Kerana apa? Dalam kebaikan, jangan tangguh. Kalau tangguh, jiwa tuan-tuan masih dibelenggu lagi. Bukan merdeka. Ni makcik-makcik kita ni. Aku nak pergi mengaji, nak belajar. Belajarlah. Jangan tangguh dalam ibadat. Takut-takut tuan-tuan, saya 55 dah. Sampai masa saya mati dululah. Saya paling tua di kalangan ni. Sahabat saya ni 54, ni 43. Saya 55. 10 tahun akan datang tuan-tuan, dia baru 53. Mungkin masa tu dia Menteri Agama. Kan, dia Menteri Agama lah. Yang nu matilah tuan-tuan. Saya tarik balik. 10 tahun lagi, lah pun nampak teruk. Kan? Saya masa tu Perdana Menteri. Jangan lupa yang Muhammad. Tapi nak bagi tahu, orang jiwa yang merdeka, tuan-tuan, alhamdulillah, dia relax je, dia tenang aja. Kan? Kami ni tuan-tuan 11 tahun bersama, 11 tahun. Berjumpa di Madinah. Balik kita nak buat program forum. Boleh? Tapi alhamdulillah, perancangan tu di Madinah, akhirnya tuan-tuan boleh bersama. Sedangkan kalau ikut dia pensyarah universiti, tuan-tuan tahu pensyarah universiti macam mana? Kalau dia ceramah, tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Kerana yang pertama, tak kita ceramah, yang kedua, yang ketemu fakta. Dia pergi forum dengan saya, dia buat macam tu lah. Yang pertama, yang kedua, orang lena semua. Saya kata, Prof, tak boleh ceramah macam tu. Ni orang kampung. Kita kena bagi lawak-lawak sikit, santai-santai. Dia orang dapat sikit pun jadilah. Ni orang biasa. Dia mulalah ubah. Tuan-tuan tengok. Walaupun dia pakar, tuan-tuan hebat, dia belajar daripada kami. Jadi jangan duk belagak sangatlah. Dulu dia ceramah, betul semua. Satu. Tapi Ustaz Azrin hebat, nampak. Dia suara sedap. Di kalangan kami, dialah suara yang paling sedap. Sebab tu dia belagak angkuh sombong, tuan-tuan. Tak ada. Kami kutuk, kami menolak perbezaan tu. Kalau tak jumpa rindu, tuan-tuan. Telefon. Bila nak jumpa pula forum, rindu. Kerana apa? Menolak perbezaan. Mencari persamaan. Sebab tu Taman Cempaka, Taman Desa Cempaka ni. InsyaAllah, ilmu dah ada. Program ada di masjid. Kita nak hadir, tak nak hadir aja. Alhamdulillah, kita menolak perbezaan. Kita mencari persamaan. Kita nak buat ibadat. Dengar-dengar tu, Allah, program ilmu aku nak hadir. Lepas ni ada kuliah. Datang ramai-ramai. Ni kita nak hidupkan rumah Allah. Nak bina masjid berapa juta. Kalau subuh tak datang. Hai! Sia-sia kita datang. Program ceramah malam ni. Aku derekah tu. Sebab apa? Ni budak-budak ni. Kalau ceramah betul tuan-tuan. Dia orang bercakap. Tengok tak boleh bercakap dah. Ham cakap. Kalau ikut tuan-tuan dalam masjid, tuan-tuan semua orang tua-tua kan. Budak-budak tak ada. Nada saya rendah sikit. Tapi budak depan-depan ni, bila kita ceramah, dia ceramah juga. Aku cakap 4, dia 8. Lah aku tekan. Dengan senyap nampak tu. Tu ada yang lari dah. Tu balik kencin dah tu tuan-tuan. Bukan senang bang nak bagi orang terima kita. Dengan budak-budak, dengan remaja, dengan orang dewasa. Ada orang tak suka. Apa ustaz ni ceramah dekah orang. Bang, setiap orang ada cara dia. Ustaz sini dia menyanyi. Malam ni dia tak boleh nyanyi pasal apa? Sebab PA cayam. Dia tarik suara tuan. Saya bubuh betul-betul. Kena jaga sungguh bab benda ni. Kalau nak ceramah. Sebab kami ada program banyak lagi. Kalau tak betul-betul. Memang dia sure. Dia cukup jaga ni. Sebab apa? Ni sure. Tapi M dia tak enam. Mixer dia tak betul tuan-tuan. Sebab tu penting tuan-tuan. Benda ni sangat particular bagi penceramah. Sebab tu kalau saya masuk masjid, pergi ketuk. Dia orang bagi mic yang sangkut dekat sini kan. Oh, saya tak nak jadi imam. Sebab dia tarik dada ni. Ni macam ni lah ni. Tarik suara ni. Tapi semangat juga. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ramai malam ni. Alhamdulillah. Harap-harap apa yang saya sampai ada kebaikan lah. Kalau terasa hati pada muka. InsyaAllah kita jumpa lagi yang baik berallah. Yang lemah kelemahan saya lah. Dan adik-adik kita. Mana tadi yang Bila bin Rabah? Balik dah. Woi, balik dah. Dah. Yang Anwar Ibrahim tadi? Oh, Anwar Ibrahim. Jadi hang insya-Allah 50 tahun akan datang ni Perdana Menteri Malaysia.
Yang tu ketua pembangkang. Jangan kata tau. Kita tak sangka macam ni nampak duduk ni. 40 tahun akan datang mungkin yang berhormat. Kita nampak biasa aja. Saya dulu tak tahu jadi penceramah. Dulu saya duduk kat pokok pisang takut miskin. Duduk takut nak datang depan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dengan ilmu Allah angkat darjat. Ni Ustaz Asrin dulu ni, duduk atas pokok menyanyi tuan-tuan. Duduk atas pokok menyanyi. Tak tahu nak buat apa, orang susah duduk atas pokok menyanyi. Memang layaklah macam beruk. Menyanyi dulu tu Ustaz Salim menyanyi. Isabella adalah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan bila dapat agama, dia jadi ustaz. Kalau lah tuan-tuan tak ada agama, tak ada ilmu, habis dah. Tak tahulah jadi apa ni. Kepala gangster kah? Ketua penyamun apa? Yang ni bersama ni, lagi teruk ni. Tuan-tuan, saya tahu sejarah dia. Lagi teruk, orang azan, dia tengok ada katak. Katak tu dia bubuh dalam tepurung. Dia bubuh tu, meracun. Katak tu meletup, berkecai. Agak-agak boleh masuk syurga dah ni. Sejarah semua saya tahu tuan-tuan ini. Sebab tu kami menolak perbezaan, boleh duduk sama-sama. Kerana apa? Ini namanya sahabat. Sebab tu utamaan Desa Cempaka, jadikan semua kita sahabat. Kita bersama dalam benda yang baik. Kita menolak perbezaan. Inilah jiwa yang merdeka. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi. Saya rasa banyak dia punya suara dah keluar sampai serak. Tapi tak apalah tuan-tuan. Sebenarnya memang selalunya kalau penceramah, dia akan tengok mic. Sound system. Kalau Ustaz Azhar Idrus, dia punya PA akan datang semak dulu dan check. Sebab dia tarik suara sebab dia orang ni setiap hari ada program. Jadi kalau sekali dia tarik, dia dah serak, dia tak boleh cari ceramah tempat lain. Dan tempat lain ni pula, kalau sakit macam mana pun suara tak keluar. PA kita dah bagi tahu, ustaz tak sihat, suara tak ada. Tak apalah, mai je, tengok muka pun tak apa. Ada macam tu. Saya dah kenal dah. Pergi juga tuan-tuan, cakap, tak apa. Yang penting ustaz sampai okey lah. Alhamdulillah, tu kat mana? Kat Puchong. Aku ingat lagi tuan-tuan, masa tu batuk teruk balik daripada Mekah. Tapi tuan-tuan, itulah keadaan yang kita boleh hadapi untuk kita hidupkan kembali semangat ilmu dalam kita mencari kemerdekaan. Tengok tuan-tuan, apa yang berlaku pada Jepun, apa berlaku pada Korea, dengan ilmu dia orang berjaya. Kalau tidak tuan-tuan, dia orang mungkin tak apa jadi pada hari ini, lebih teruk daripada kita silap bulan. Tapi hari ini, dia orang lebih ke depan dan sebagainya. Jadi Ustaz Aslin, apa yang boleh kita kongsikan untuk kita bawa balik mengenai merdeka menurut Islam? Silakan. Terima kasih Datuk. 15 minit lagi pukul 10. Okey ke? Okey kakak. Saya tak boleh kena belah sini sebab kena tengok sini. Sana saya tak nampak. Saya nampak perempuan je. Tengok. Di antara yang gatal siapa Ustaz? Tak apalah. Tak apalah. Saya ni yang paling ilmu rendah saya lah. Depa tinggi. Ustaz Allah Khairi. Doakan insyaAllah. Dia akan dapat PhD. Lepas ni Dr. Abdullah Khairi. Saya Dr. Falsafah. Saya ni kira fal sampah je lah. Mana patut insyaAllah. Tapi diorang Dia semenjak dia nak siap PhD ni, itulah. cara bercakap dia lain sikit tuan-tuan. Lepas ni kalau tak panggil doktor, dia balik terus macam tu. Betul. Sombong lah. Tak, kalau tak tulis, doktor dia terajang banner. Yang Muhammad tarik balik Muhammad. Jangan sekarang tu. Dia gelak. Bukan tangan bergerak. Tahu siapa bergerak? Perut dia bergerak tu. Allah. 15 minit pukul 10. Boleh ke? Aduh, ya Allah. Semangat dia tu terang PA tak. Elok lah PA tak elok malam ni. Kalau elok, kami kerahanyut dah. Kan, saya nak terjun stage tu dah. Dia semangat. Malam ni pasal mana tadi, kami forum di tempat dia. Jadi soalan macam kita ni bodoh sangat soalan ni kan. Datuk apa mereka? Itu je. Malam ni Masya Allah. Tapi tak apalah Datuk faham biar. Dia semangat. Sebab saya tahu tuan-tuan lebih. Orang tengok Sablah Khairi ni. Masya Allah kan. Ada punya follower dia ramai. Cara penyampaian dia itu santai. Yang penting sampai. Okey, hujung gini. Saya ambil poin lah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita duduk kampung kan, taman kan. Saya duduk taman juga. Ni ada live ke?
Harap orang tu tak tengok lah kot Ni live ada live Oh, tak apalah. Saya duduk taman bangsa Cina dan India lebih ramai daripada Melayu. Rumah saya, jiran saya Melayu, dia 2 biji, dia pergi rumah semidi tu kan. Sebelah saya India, Cina, India, Mama, ini dia isteri dia Setiausaha Persatuan. Hujung tu Cina, lepas tu Melayu, bekas Yang Berhormat Datuk Amiruddin, Setro. Ya, jeram. Ada Cina ngadu kat saya. Dia kata, kenapa saya tengok itu kawan saya jiran Melayu, kata dia. Dia semayang masjid, tapi perangai dia sama kita sudah benci sama dia, kata dia. Tak nampak tak? Image. Bila dia kata gitu, sebab apa? Kenapa orang tak perangai macam ustaz tak nak kacau semua orang? Dia kait dengan saya. Dia pindah situ. Dia kata pindah tu kena meluat ada seorang jiran Melayu ni menyakitkan. Dia pun main mercun. Chinese New Year. Dia pergi serang ni. Anak beranak serang orang Cina tu. Oi, natang betul Cina. Bergaduh. Memang tak selesai masalah. Lalu saya bacakan hadis. Wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman. La ya'manu jaru bawa'iquhu. Maksud dia, tak beriman kalau jiran dia tak tenteram, tak merdeka daripada kejahatan jiran dia lain. Betul faham tadi ni? Doktor faham kan? Hadis ni maksud dia. Nabi ulang 3 kali, tak beriman. Orang yang jiran dia sering diganggu oleh jiran sebelah. Kita lah jiran sebelah tu. Saya kata gini, kalau you pandang orang Melayu, dia macam-macam PN. Tapi kalau you pandang orang Melayu yang hidup dia berdasarkan kepada Islam ataupun agama, insya-Allah saya tak kata saya yang terbaik, tapi saya akan buat untuk yang terbaik demi jiran saya. Dia main mercun. Dan wallahi, mercun tu pula, memang, dia pun suka main mercun. Kita pun toleransi lah. Nampak tak? Dia tembok-tembok, jatuh dekat kereta saya tu. Pam! Kita keluar, bila kita keluar, tengok dia gitu, dia tahu dah kita siapa. Dia main anak dia dengan dia serimai. Tui puci kata dia. Tui puci ustaz. Dia kata, mei awenti. Jalan macam biasa. Tapi hati-hatilah, takut kena rumah orang terbakar apa. Okey. Tak ada masalah. Bila kita buat kenduri kahwin, buat kenduri open house, kita halang, kita kata ni, bro, sis, kereta tak apa. Bagi kita nanti kita keluar kereta siap-siap sebab kemah tu halang jalan. Toleransi ada. Dalam Islam ini, bila ustaz sudah sebut tadi tentang jiwa merdeka ni, maksud dia pada dalam bahasa mudah, ataupun minda merdeka, mentaliti yang terbuka, open-minded. Open-minded ni bukan bermakna boleh terima semua benda. Saya pegang dah. Saya kata jiwa merdeka, open-minded, bebas, berdasarkan pedoman wahyu. Nampak tak? Sebab itu dalam hidup pertama ni, kalau tuan-tuan nak merdeka dari permusuhan, cuba dengar hadis ni elok-elok. Antaranya Nabi sebut, kamu hendaklah menjauhi prasangka buruk. Dan hadis ni adalah hadis sahih Imam Al-Bukhari. Mungkin terkeluar topik sikit lah memang masa dalam 15 minit ni. Ustaz lah dia tibai, itu bersih, Datuk bersih mohon lebih kurang. Saya nak ambil sikit lah tentang hadis ini. Kita tak akan boleh bersatu kalau kita sama-sama kita bersangka buruk di antara sama lain. Betul atau tidak? Yes. Kenapa tak main tu? Tengoklah jadi imam tapi masjid tak nak mari. Nampak tak? Pernah tanya ada imam kenapa tak mari? Tak tanya. Sebab tu saya tak pelik hidup macam ini. Bila rumah hujur tu meninggal, boleh tanya, Man, siapa meninggal tu? Aib bang. Aib. Memalukan. Siapa meninggal rumah lorong nombor 3 seruk 2 tu? Aku pun rasa, alah yang haji yang mari naik basikal skuter tu.
Oh, siapa tak tahu nama? Merdeka benda je. Ni contoh. Lepas tu jangan bersalah sangka. Disebut. Apa dia? Iyakum wadhan. Dan seterusnya Nabi sebut pada sesungguhnya prasangka buruk itu percakapan yang paling dusta. Bersangka buruk dengan orang, maka bila bercakap, semua negatif. Ni contoh. Imam tak datang 2 kali subuh. Siapa yang datang ziarah tengok dia? Ada cerita kan yang dia tu lalu di masjid. Dia baru pindah, orang tua ada umur 60. Dia dah meninggal dunia dah. Saya dapat WhatsApp tu. Dia kata kisah benar ni dia ambil daripada penceritaan tapi kisah benar. Dia dari taman lain pindah duduk itu, rumah dia dekat dengan masjid. Tapi dia tak pernah mari masjid Datuk. Bila dia meninggal, dah lah pindah, dah tua dah beruban, tapi tak datang ke surau. Sebab kata, orang masjid, orang surau. Atau orang yang rajin mari, surau ke masjid. Lalu bila meninggal tu, tak apalah, dia pergi ziarah. Nak tanya, kenapa ayah tak pernah mari masjid? Hanya lalu je. Bila azan dia lalu. Dia kata, Pak Cik, ayah saya ni dialisis. Dia pernah kena marah bila beg dia tu pecah. Menyebabkan orang masjid marah dia. Lalu kami pindah tempat lain, kebetulan saya duduk dengan saya. Saya dapat rumah sewa, rumah baru, saya duduk sini. Jadi ayah saya ini tak pernah miss salat jemaah. Tapi kerana takut bila pergi masjid dalam keadaan dia macam tu, takut tumpah ayat kencing ke apa, kan dialisis dia, beg tu. Takut nanti orang surau akan marah macam mana orang surau yang dulu marah ayah saya. Ayah segera rindu sangat bila azan dia lalu je tu. Lalu dia balik. Lalu dia sampai dia meninggal. Waktu itu semua orang masjid tepuk dahi. Ya Allah, sangka buruk. Nabi dah kata orang sangka buruk kalau bercakap menipu negatif. Maka kita tak mereka kak. Jangan. Kenapa lah adik-beradik tak mari kenuri aku ni? Jangan salah sangka macam tu. Dia sakit dan sebagainya. Kita tak pernah tanya bab tu. Tuan-tuan pernah ingat tak Nabi sebut pada dia? Kalau Nabi kata, wahai ya ibadi, wahai hamba-Ku, kenapa tak ziarah aku sakit? Ada kursi tu. Kata hamba ni, ya Rab, anta Rabbun wa anta marid. Engkau sakit, engkau kan Tuhan macam sakit. Apa Allah jawab? Allah kata, barang siapa yang menziarahi saudara yang sakit, bermakna dia sedang menziarahi aku bersama orang sakit. Ya ibadi, kenapa tak bagi aku makan? Aku miskin nak makan. Kata, ya Rab, engkau kan Tuhan. Macam mana kau boleh miskin kau nak makan? Barang siapa yang bagi saudara dia makan, bermakna dia bagi aku makan. Itu maksud dia. Dia punya kinayah ataupun tersirat. Tengok, yang pertama. Yang kedua sebut pada dia, tuan-tuan kita hidup ni, wala tahassasu, wala tajassasu. Janganlah kamu berdiam kerana mendengar dan mencari keburukan orang. Orang mengumpat, kita tak pernah tegur. Sebab apa seronok dengar orang mengumpat, mengata orang. Maka tak merdeka kita daripada perpecahan. Dia musuh tak habis-habis. Wala tajassasu. Jangan kamu mendengar, jangan kamu mengintip, mencari salah orang. Jangan kamu saling berdengki. Jangan kamu saling membalakangi. Bermusuh-musuhan. Tengok tuan-tuan. Dan hujung daripada, dan jangan kamu saling benci-membenci. Kita dah selesai dah pilihan raya negeri. Yang telah terlantik dan tersurat ialah Wabi Hanif. Tak kira dia duduk belah mana, inilah pemimpin yang terlantik. Jadi kita tak perlu ungkit lagi dah. Inilah keputusan muktamar. Sahaja pilihan raya telah lantik beliau disyak oleh pegawai daerah. Yang menang Dun Labu ni ialah sekian-sekian orang. Maka tak perlu bergaduh lagi. Tak perlu benci-membenci lagi. Tak perlu belakang-membelakang lagi. Nampak dia mari je, tak jadi masuk surau. Ni celaka ni ada. Kita kadang-kadang jahat tak jahat kak. Kadang-kadang kan. Imam tu jadi imam, dengar suara dia, kita tak jadi masuk masjid tu. Ada. Nampak kasut kawan yang kita meluak tu, tak jadi masuk. Kenapa? Celaka ni mari rupanya. Ni hujung tu. Apa orang tak maki dia? Tu masalah dia lah dengan orang tu.
Tapi kita pasal kawan kerana Allah. Saya DM orang tu. Dia kata ni penegak agama, dia bukan ustaz pun. Harap ceramah pakai kut ketayap. Itu semua nak berlakon semua. Ada seorang dia pakai necktie. Jambar macam aku je, orang Pulau Pinang tak silap saya. Saya DM, PM dekat dia. Dia kata, saudara, jangan kerana bencimu kepada seorang atas satu perbuatan dia, menyebabkan kamu benci keseluruhan dia. Dia banyak telah menyedarkan manusia. Orang gangster, kaki tatu, jahat, penzina, pergi umrah dengan dia. Saya cabar saudara, saya boleh buat. Saya pun tak mampu buat. Saya hanya boleh masuk penjara, ceramah untuk orang penjara. Belum tu boleh berubah. Nak cerita, nak bagi tahu pada kita. Dia benci sungguh. Yang terbaru kata, dulu aku cari 3 orang ni. Sekarang, aku dah tak minat dah 3 orang tu. Nampak tak? Dia kempen dalam TikTok, dia kempen dalam Facebook, dia poster muka kami. Yang malam ni saya tak tengok dia apa dia orang kata. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Dia bukan pasal apa, sebab Ustaz Alan ni ramai musuh dia. Dia orang berniaga. Dia orang travel. Dia orang pergi influencer, orang pempengaruh. Dia mesti ada benda macam tu. Dengki berdengki, benci membenci, hasad menghasad. Hello orang desa Cempaka, tolong. Kalau nak merdeka daripada perpecahan, tolong jangan buat macam itu. Faham atau tidak? Kenapa kan? Bersangka baik. Dan hujungnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW ialah wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi merayu, tolonglah kamu jadilah kamu ini adalah orang yang bersaudara. Saya masalah. Jadilah kamu orang bersaudara. Walaupun jiran kita bukan Islam, bersaudaralah dengan dia. Ra'i atau maksud pada dia, kita hormatilah agama dia. Jangan sampai peringkat kita menghina, mencaci agama dia. Kelak kata Allah, mereka mencaci agama kamu dan mencaci aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pegang tuan-tuan sekalian. So insya-Allah moga-moga merdeka yang kita bincang malam ini, apa pandangan dalam perspektif Islam tak lain tak bukan ialah merdeka ini bukan sekadar hurriyah bebas mata-mata, tetapi kita ada al-ikhtiar. Kita ada jiwa yang boleh memilih mana yang tak elok, mana yang elok. Dan kita tidak boleh dipaksa oleh sesiapa pun untuk memilih satu benda yang kita berkenan ataupun tidak berkenan. Namun, benda itu mesti diperdomankan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, iaitu walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilahi yurja'un. Kepada Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi, mereka menyerah diri kepada Allah. Engkau suka ke, engkau tak suka ke, kamu kena ikut juga. Kenapa? Sebab engkau akan dikembalikan kepada Allah. Insya-Allah, moga-moga sikit sebanyak berikan impak, kesan kepada kita malam ni, malam Sabtu, besok cuti. Berdamailah kita dalam perbezaan. Janganlah kita bergaduh dalam Jangan kita bergaduh dalam perbezaan, insya-Allah. Saya ulang balik. Berdamailah dalam perbezaan, insya-Allah. Ustaz Allah sebut, Datuk sebut, kami ada beza. Ilmu pun beza. Ya, penyampaian pun berbeza. Tapi kita tak pernah ranggi, tak pernah sombong diri. Sebab itu kita boleh pertahan sampai tahun yang ke-11 atau tahun yang ke-12 pada hari ini. Insya-Allah. Kelebihan Datuk, ya wallahi bukan saya tipu, saya demi Allah sebut, saya ada masalah apa benda, dia kata, akhi, kami panggil ha lah, adik-beradik ni ha. Masalah sikit, begini. Saya dapat jawapan dah, saya nak pesan sebab dia ni pakar dia. Ni contoh dia. Nak tengok harga-harga travel tiket, tanya orang ujung tu. Ini memang kerja dia. Nak tengok sekian bacaan kan salah. Syekh, kenapa baca macam ni? Contoh dia refer. Maka saling tolong, menolong, bantu. Kenapa? Demi kemerdekaan jiwa daripada kejahilan hidup. Wallahualam, yang baik itu Allah. Yang lemah saya, ucuk paku, ubi kayu, thank you, I love you. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hazlin, Ustaz Abdul Khairi, dan terima kasih kepada semua YB dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Adik-adik tadi yang dah kena jekah semua dah hilang semua, tak tahu pergi mana. Apa yang pasti dia orang dah dapat separuh ilmu pun okey lah. Sedar tak sedar rupanya hampir 1 jam 45 minit. Ya, jadi minta maaf kerana terpaksa ambil sedikit lebih. Sebab nampaknya Ustaz Abdullah Khairi nampak semangat. Saya nak potong pun tak boleh. Tapi nampak dia semangat, biar dia cakap tuan-tuan. Sebab kalau tidak, dia akan bercakap dalam mimpi.
Dalam tidur nanti kan cakap, bini dia kata bagilah dia puas. Kalau tidak kan habis dia bising satu rumah, satu bilik dan sebagainya. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi datang dari jauh. Dia pun macam pening kepala dah. Doakan dia sihat. Malam esok beliau akan berada di Gombak. Saya dengan Ustaz Aslin akan berada di Melaka. Jadi insyaAllah doakan semua urusan berjalan dengan baik. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan di Desa Cempaka ini, Taman Cempaka, Desa Cempaka kan? Desa Cempaka ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur dan yang paling penting bersatu padu dalam semua urusan-urusan untuk membangunkan anak-anak bangsa kita, menjaga negara, memastikan negara kita aman, damai dan sebagainya insya-Allah. Jadi apa yang baik itu pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kami semua. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dirahmati pada malam yang mulia ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.